ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Untuk keberkatan majlis, marilah sama-sama kita memulakannya dengan membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan seterusnya, mari sama-sama kita mengangkat tangan dan mengaminkan doa yang akan saya pimpin, yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Fattahu, ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah program kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapat cabaran, daya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi bil alamin. Yang berusaha Encik Muhammad Saleh bin Jamaluddin, Mengetua SMK Bukit Indah. Yang berusaha Encik Samsuki bin Sudin, Mengetua SMK Gombak Setia. Yang berusaha Puan Nur Adha binti Ibrahim, Mengetua SMK Taman Selayang. Yang berusaha Encik Jagdiv Singh, anak lelaki Aftar Singh, Mengetua Cemerlang SMK Taman Malawati. Yang dihormati JKMP bidang kemanusiaan. Yang dihormati ketua-ketua panitia pendidikan Islam. Yang dihormati guru-guru pendidikan Islam dan yang dikasihi anak-anak, murid-murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia-Nya, dengan taufik dan hidayah-Nya. Maka pada pagi yang berbahagia ini dapat kita bersua, dapat kita berjumpa secara maya, secara online dalam program Skor A+ Pendidikan Islam siri yang pertama. Dan tidak dilupakan yang dihormati Puan Khadijah binti Ahmad Mazlan, GPI SBPI Rawang, selaku penceramah kita pada pagi yang mulia ini. Sebelum saya meneruskan atau kita meneruskan program ini, suka saya menasihatkan atau mengingatkan anak-anak terutamanya akan beradab ketika kita bersiaran secara maya ini. Yang pertama, pastikan anak-anak menutup atau off-kan mikrofon masing-masing agar tidak mengganggu perjalanan majlis. Yang kedua, jika boleh, on-kan kamera supaya penceramah dapat melihat kita dan lebih bersemangat untuk berceramah, insya-Allah. Yang ketiga, anak-anak sediakan buku atau apa-apa kertas untuk mencatat isi-isi penting ceramah ini nanti. Dan yang keempat, jika ada sebarang soalan atau pertanyaan, anak-anak boleh menulis di ruangan chat,
yang insya-Allah saya akan tapis dan akan menyoalnya pada penceramah di akhir program nanti insya-Allah. Jangan tertawan alpa duniawi, hanya indah serupa mimpi. Tuhai pahlawan ke setiap petiwi, hulurkan badah kata Prasmi. Dengan ini saya menjemput dan mempersilakan Fadil Ustaz Sulaiman Najib bin Abu, Ketua Unit Pendidikan Islam PPD Daerah Gombak untuk menyampaikan ucapan alu-aluan, seterusnya merasmikan program ini. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis Ustaz Syahrul Nizam yang berusaha, barisan pengetua SMK Bukit Indah, SMK Taman Selayang, SMK Gombak Setia dan SMK Taman Malawati. Yang dihormati penceramah jemputan Ustaz Khadijah Ahmad Mazlan, selaku jurulatih utama pendidikan Islam negeri dan daerah daripada SBP Air Rawang. Yang dihormati guru-guru penekanan, guru kanan mata pelajaran, seterusnya kepada guru-guru dan pelajar-pelajar daripada 4 buah sekolah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita hadir dalam talian yang merupakan program yang dirancang oleh 4 buah sekolah, iaitu program Skor A+ Pendidikan Islam SPM siri yang pertama. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana diberikan ruang dan kesempatan kepada saya untuk sama-sama turut serta dalam program ini. Dan tahniah juga bagi pihak PPD kerana 4 buah sekolah ini dapat menganjurkan program Skor A Pendidikan Islam secara bersama. Mudah-mudahan kerja buat kita, kerja yang kita laksanakan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah dengan pelaksanaan program ini mudah-mudahan anak-anak pelajar-pelajar di 4 buah sekolah dan khususnya dan seluruh daerah Gombak amnya mendapat pencapaian yang terbaik dalam pendidikan Islam pada tahun 2021 ini. Tahniah juga kepada penganjur kerana dapat melaksanakan program ini secara bersama. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang erat ini, ya Allah lipat gandakan pahala kita kerana usaha-usaha yang baik yang telah dilaksanakan ini. Tahniah juga kepada para pelajar. Walaupun dalam masa cuti kita dapat bersama-sama dalam mengikuti program yang telah dianjurkan oleh 4 buah sekolah ini, mudah-mudahan diberkati, dirahmati dan dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun tak perlu nak berucap panjang. Apa yang penting kepada kita adalah pelajar-pelajar mengambil manfaat, mengambil ilmu yang akan dicurahkan, yang akan disampaikan oleh penceramah nanti. Mudah-mudahan dengan adanya program siri yang pertama ini dan mungkin ada siri yang seterusnya, insya-Allah untuk subjek pendidikan Islam, kita yang penting adalah meningkatkan kualiti subjek pendidikan Islam di peringkat SPM. Mudah-mudahan dengan program berkenaan akan meningkatkan lagi pencapaian anak-anak di peringkat sekolah masing-masing dan terus di peringkat daerah Gombak. Dan saya tak perlu berucap panjang. Mudah-mudahan dengan adanya ini akan membuahkan hasil yang bermanfaat kepada kita semua.
Dan sekali lagi saya merakamkan jutaan terima kasih kepada 4 buah sekolah kerana dapat menganjurkan program yang secara kolaboratif ini. Dan saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan program Skor A+ Pendidikan Islam SPM Siri 1 bagi anjuran bersama SMK Bukit Indah, SMK Taman Selayang, SMK Gombak Setia dan SMK Taman Maluwati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khairul jazak. Kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Sulaiman atas ucapan perasmian itu tadi. Dan sekali lagi saya ingatkan agar murid-murid tidak membuka mic kerana ianya boleh mengganggu program kita ini. Terima kasih. Terbang di awan burung jentayu kerana penat gugur ke bumi. Tampillah ustazah kami merayu bersama amanat bekalan kami. Seterusnya, majlis dengan penuh ta'zimnya menjemput dan mempersilakan Ustazah Khadijah binti Ahmad Mazlan dari SBPI Rawang untuk menyampaikan ceramahnya. Falyatafaddali mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis Ustaz Syarul Nizam dan yang berbahagia Ustaz Sulaiman Najib bin Abu selaku Unit Fikir Islam Daerah Gombak. Betul-betul kepada sekolah SMK Bukit Indah, SMK Taman Selayang, SMK Gombak Setia dan SMK Taman Melawati. Jadi ada 4 sekolah ni dia kira jamak lah ni ya. Okey. Kemudian kita juga kepada yang dihormati guru kanan guru kanan mata pelajaran KP ataupun ketua panitia fikir Islam dan anak-anak yang dihormati dan yang disayangi, insya-Allah dengan pengorbanan sebagaimana yang Ustaz Sulaiman sebut tadi, dalam masa cuti kita masih meneruskan lagi pembelajaran dan diharapkanlah dengan pengorbanan ini Allah akan ganjari anak-anak dan kita juga dengan guru-guru yang berkorban masa untuk anak-anak ini, insya-Allah akan diganjari dengan murah rezeki ganjaran A+ insya-Allah ya. Okey. Jadi terima kasih menjemput saya. Sebenarnya saya ni nak kongsi ilmu je. Segan nak sebut sebagai penceramah sebab saya suka kepada perkongsian ilmu dan di sini pun saya pun bawa tajuk untuk siri pertama pun tajuk tamadun dan tokoh kan. Jadi memang kalau ikutkan tajuk macam ni agak orang kata macam sejarah lah. Bila kata sejarah tu macam sukar sedikit. Tapi sebenarnya bila tengok kepada silibus kita yang baharu ni, pada saya nampak macam tak ada masalah. Pada saya lah sebab belum nak exam lagi kan. Tapi insya-Allah pada hari ini insya-Allah saya akan cuba berkongsi dengan anak-anak begitu juga guru-guru yang ada bersama kita pada hari ini untuk pemudah cara. Sebab kalau ikutkan kepada kita punya tajuk kita tidaklah banyak untuk tahun ini dan soalan dia pun kalau kita tengok sebagaimana yang pernah lihatlah format-format soalan sebelum ini, dia seolah-olah macam dia berada di nombor 4 soalan tersebut ya. Dan kalau kita lihat dan ikutkan kita tak tahu untuk akan datang, kita tak tahu adakah kedudukan soalan itu betul di soalan 4 ataupun mungkin dia akan ubah ke soalan 3 atau sebagainya. Yang penting konten. Kalau saya lebih kepada konten. Keluarlah ikut mana soalan tu sekalipun, yang penting isi ataupun fakta tu kita kena kuasai. Kalau kita tak kuasai, memang kita tak boleh nak tulis jawapan. Okey, jadi hari ini insya-Allah Ustazah akan saya bahasakan dari Ustazah akan berkongsi dengan anak-anak bagaimana kita nak cuba untuk menguasai sebab ini adalah silibus baru dan kita cuba yang terbaik sebab anak-anak adalah merupakan calon yang pertama menggunakan silibus yang baru. Dan begitu juga anak-anak adalah anak-anak orang kata apa, anak-anak pandemik pandemik COVID-19, tapi itu bukan alasan untuk mengatakan bahawa kami ni terjejas COVID-19. Tapi insya-Allah dengan usaha dan kita dah berdoa pada Allah, insya-Allah Allah akan bagilah pada kita ataupun pada mereka yang berusaha mudah-mudahan ya. Okey, di sini kita akan mulakan sebab kita cuba untuk ringkaskan boleh mungkin dengan 4 kerajaan berserta dengan tajuk tokoh tokoh yang 4 dan 5.
Okey, nak tunjuk sikit sahaja. Okey, sekejap ya. Kita cuba share screen. Okey, baik. Okey, boleh nampak ke? Ke belum? Sekejap dia tak terbang lagi ya. Okey. Okey, boleh nampak ke? Boleh nampak. Okey, boleh ya? Sebab, okey. Nak tunjuk sikit saja untuk bahagian ini. Kalau ikutkan, kita dah tahu bahawa kita ada 5 soalan dan kemungkinan soalan ini akan duduk di soalan yang keempat. Okey, bentuk-bentuk soalan ni sebenarnya kemungkinan cara dia menulis soalan dan sebagainya tu pada murid insya-Allah baca je nampak saja soalan, contohnya kata tugas, jelaskan, nyatakan, terangkan tu, rasanya kalau itu dah boleh kuasai insya-Allah. Sama ada nyatakan tu nak bagi jawapan dia secara ringkas ya, kata fakta sahaja, kemudian kalau jelaskan seperti mana yang kalau kita lihat di sini ya, dia punya apa nama tu, dia punya kalau jelaskan kita dah tahu bahawa soalan dia adalah dalam bentuk sempurna ya. Okey, kemudian maksudnya ayat lengkap. Kemudian kalau kita tengok dekat part A2 tu dia kata huraikan iktibar. Kalau huraikan iktibar tu dia lebih kepada terangkan ya. Jadi bila kita dapat soalan begini, ini salah satu contoh soalan. Dan anak-anak juga ya, calon-calon SPM ni dia boleh juga lihat di dalam modul gemilang. Kalau anak-anak yang berada bersama mereka ini muka surat 95 ya, kalau ada modul gemilang bersama di soalan yang keempat ya. Soalan yang keempat ada yang menyatakan ya, dia kata nyatakan sejarah ringkas Kerajaan Osmaniyah. Okey, saya tidak tayang di sini sebab kita ada banyak slide lepas ini. Okey, nyatakan sejarah ringkas Kerajaan Osmaniyah. Okey, kemudian tu baru 4A1. Kemudian mungkin soalan yang seterusnya 4A2, jelaskan 2 faktor kemerosotan. Sebab kalau lihat nanti selepas ini ada slide yang akan menerangkan satu persatu. Sebab bila kita lihat kepada dia punya dia direct ya pada fakta. Cuma hati-hati apabila soalan keempat nanti ya. Okey, contohnya katalah kalau siapa yang ada modul gemilang sekarang ya, soalan 95 boleh buka. Di mana soalan yang ketiga ya, soalan 4A3, Sultan Muhammad Al-Fatih bin Murad II tengah berjaya mencapai kecemerlangan yang membanggakan umat Islam. Okey. Jadi huraikan. Bila kata huraikan bermakna jawapan kita mesti kata lebarlah sikit, panjang sikit ya, soalan macam terang lah ya. Tapi di sini kalau tengok kata huraikan peranan generasi, ini dah nampak kepada soalan keempat sebab dia dah ada stimulus. Okey. Baik. Kemudian kalau tengok lagi ya, soalan B ya, berdasarkan pernyataan di atas terangkan ya. Jadi tentera dianggap sebagai satu profession. Itu semua kita nak tunjuk gambaran soalan saja ya di sini. Cuma sebab hari ini Ustazah lebih kepada untuk memberi fakta. Ya, sebab apa? Kalau kita faham soalan, fakta kita tak kuasai, kita memang tak boleh nak tulis apa-apa. Ya, jadi hari ini Ustazah akan kongsi macam mana nak kuasai fakta bagi 4 kerajaan dan tokoh Islam tidak ada 7. Okey, kita tengoklah, mudah-mudahan masa mencukupi. Okey. Baik, kemudian kalau kita tengok di dalam soalan 4 tu juga dia ada soalan bahagian C iaitu tentang tokoh. Bermakna tamadun dan tokoh, kalau ikutkan dalam apa contoh yang diberi untuk format ini, tokoh dan tamadun dia gabung sekali. Tapi itu yang dipesan pada anak-anak awal-awal ni, kita tak tahu kedudukan sebenar, tapi kita pegang pada format yang diberi contohlah oleh LP hari ini. Okey, contohnya macam kita tanya kat dia, Imam Syafi'i rahimahullah tokoh ilmuwan terkenal pada zaman Kerajaan Umayyah. Okey, nyatakan 2 riwayat hidup. Rasa yang insya-Allah ramai. Ya, kemudian soalan yang kedua, senaraikan 2 sifat pribadi beliau boleh dicontohi. Senang juga. Okey, tak lagi kita akan tengok macam mana nak jawapan-jawapan dengan mudah ya. Dan jelaskan 2 sumbangan beliau terhadap tamadun Islam. Sebab apabila kita lihat dalam silibus dia terus dia maksudnya soalan tu fakta tu nampak terus ya. Okey, cuma hati-hati kita tak tahu bentuk soalan yang sebenar. Okey. Baik. Kemudian kita terus kepada yang ni okey, yang ni kiranya tak adalah soalan terangkan yang ini sahaja, yang lain-lain tu sebab kita nak fokuskan ya. Kita nak fokus kepada tajuk saja. Okey, baik. Sekarang ni kita terus pergi kepada Khulafa' Rasyidin. Okey, kalau Khulafa' Rasyidin. Okey, sekejap ya. Okey, boleh nampak ke?
Sebab ada tu share screen. Boleh ya? Okey, boleh nampak Ustaz? Boleh. Boleh, okey baik, terima kasih. Sebab takut besok sendiri tak perasan you are sharing. Okey baik, kita buka ni. Okey, yang ini antaranya mungkin sebab sekarang ni nak maklum tajuk sejarah ni, bila sebut sejarah memanglah kadang-kadang kita rasa macam berat. Ataupun ada pernah satu masa kita jumpa murid-murid kata kenapalah kena ada sirah, kenapalah kena ada sejarah dalam pendidikan Islam kan, sebab dia pun dah ada sejarah kan. Okey, itu subjek sejarah lain. Sekarang ni subjek kita lah. Okey baik, mungkin anak-anak mungkin ataupun calon SPM tahun ni ada kreativiti masing-masing. Okey, tidak semestinya ikut apa yang Ustazah paparkan sekarang. Jadi kalau kita lihat tajuk pertama untuk kerajaan untuk tingkatan 4 adalah kerajaan Khulafaur Rasyidin. Okey, jadi rasanya tajuk Khulafaur Rasyidin ni kita dah tahu daripada sekolah rendah lagi, daripada sekolah kafar lagi pun dah ada. Cuma dia punya tu ringkas ke panjang ke atau sebagainya tu mengikut kepada tahun-tahun semasa yang kita belajar lah. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini secara ringkas Ustazah boleh tayangkan ialah ataupun boleh share dengan anak-anak. Okey, di dalam tajuk Khulafaur Rasyidin dia ada tentang sejarah. Okay. Sejarah tentang Khulafaur Rasyidin sendiri. Kemudian dia ada tentang ciri-ciri kepimpinan. Okey, mungkin ada yang kata kami mungkin berdiri semua kami dah tahu. Okey, betul. Tetapi kita kena tahu ciri-ciri kepimpinan keempat-empat ni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Okey, dia tak ada orang lain dah. Kalau cerita ni 4 orang sahaja. Okey, dan 4 orang khalifah ni juga kalau kita lihat ciri kepimpinan dia, kita ada BTS. Mungkin ada yang kata BTS lah. Okey, baik. Kita ambil yang biasa dengan calon ya. Okey, mungkin SSBT ataupun rasa macam banyak sangat lah Ustazah S tu. Okey, sebab dia kadang-kadang soalan kita kena bersedia dengan jawapan yang banyak lah. Sebab kita tak tahu untuk silibus yang akan datang ni, skema untuk yang akan datang ni, adakah 1 atau 2 saja? Adakah dia akan minta ke 4 jawapan? Jadi kita bersedia dengan jawapan yang banyak dan hati-hati apabila membaca soalan, tengok dulu kata tugas. Okey, kata tugas tu sebagaimana yang Ustazah terangkan tadi, adakah dia tanya nyatakan ataupun dia tanya jelaskan atau dia tanya terangkan. Okey, di situ penting. Jika kita tak faham kata tugas, kita letaklah mungkin kita nak letak berani. Okey, kalau calon tulis berani, itu lebih kepada kata tugas nyatakan. Okey, jadi kalau jelaskan, kena terang berani yang macam mana. Okey, dia ada cerita kat dalam buku tu kan. Ya? Okey, baik. Kemudian ni nanti boleh carilah, yang ni saja terbalikkan je lah, terulang. Nak buat SBT ke SBT atau BTS. Okey, nanti kita akan tengoklah apa dia yang dia punya BTS tu, apa dia yang SBT, apa yang FACT, okay, atau FACT, apa dia TPFI, apa dia TIDJ ataupun TIP. Kata dah tak ingat J kat belakang tu, TIP pun jadilah ya. Okey, dalam tajuk ini juga kita ada pencapaian, cerita tentang pencapaian Khulafaur Rasyidin. Okey, Ustazah menggunakan pencapaian ni pesat. Okey, pesat ni mungkin nak kata tu pesat pun boleh. Jadi terpulang. Tapi mungkin dalam exam ada yang bertanya, kita nak pilih engineer ke? Oh jangan. Okay, ini sebagai nak minat fakta. Okay, nanti kita akan tengok apa benda ni semua. Okay, baik. Dan dalam tajuk Khulafaur Rasyidin juga, kita ada iktibar. Mungkin calon akan kata banyaknya nak hafal. Okay, sebenarnya memang kita nampak banyak. Tetapi apabila kita dapat dalami tajuk satu-satu tajuk ni, kita akan rasa okay, senang. Jadi kita dah adun dia, kita dah faham dia betul. Sebut saja Sayyidina Abu Bakar dah tahu BTS. Sebut saja Umar, sebut saja Osman TPFI. Jadi kena tahulah apa dia benda tu. Okey, dalam tajuk ni juga kita ada iktibar apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada pencapaian ataupun pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Okey, antaranya mungkin di bawah ni kita nampak banyak. Contohnya, silap, minta maaf ya, ada ejaan tertinggal T kat situ. Contohnya kepimpinan. Okey, dakwah, giat usaha dakwah. Okey, perpaduan, kepakaran. Ini semua fakta. Fine saja. Nak kata jawab semua 6-6 tidaklah. Okey, biasanya paling sikit pun 3. Okey, kalau boleh paling banyak 6. Kalau Ustazah pesan, kalau dalam buku tu ada 6 lah jawab. Sebab kadang-kadang kita takut yang kita dah tulis yang pertama, tiba-tiba yang pertama tu ada perkataan tidak ditulis. Mungkin kawan bersin sebelah dan sebagainya, tiba dia dah tulis. Dia tulis
ngam-ngam. Orang kata cukup-cukup dengan kehendak soalan. Buat masa ini kita tak dengar lagi lah kata kalau tulis lebih maka akan dipotong. So far tak pernah dengar. Tapi tengoklah akan datang tukut lah kata nanti tulis maka dipotong sebagainya. Kalau tulis jawapan lebih so far tak ada lah. Ya. Okey, jadi pilihlah mana-mana jawapan tak bawah ni. Okey, so dia ada ni iktibar dia. Dan ingat apabila dia punya soalan itu dia tanya iktibar, maka cara kita menjawab kita hendaklah. Ya. Iktibar ni dia seperti PIH yang apa nama tu yang ada dalam ayat kefahaman, ada dalam hadis kefahaman, kemudian ada untuk kesimpulan dalam kebal kan, oleh itu kita hendaklah. Dan akhir sekali dekat iktibar. Jadi perkataan kita hendaklah mesti sebaiknya ataupun semestinya digunakan untuk 4 keadaan. Okey, baik kita terus lagi. Sini kita tengok sekejap ya. Okey. Kita terus masuk kepada kerajaan Umayyah. Apa nak cerita kerajaan Umayyah? Ya, okey. Kerajaan Umayyah ni kalau kita lihat ya, dia akan cerita tentang asal penubuhan. Siapa pengasas, tempoh pemerintah, keluasan dia, bersama mana dia memerintah. Okey, khalifah terkenal siapa? Khalifah pertama siapa? Khalifah terakhir siapa? Kemungkinan untuk soalan 5, 6 ataupun soalan 1 ni, 2 dan seterusnya, kemungkinan soalan dia satu jawapan satu markah. Okey. Jadi ataupun 2 markah. Kita tak tahu. Yang penting sekarang apabila kita membaca soalan, tengok kata tugas, fokuskan berapa dia nak, 2 ke, 3 ke, kemudian apa yang ditanya dan kalau ada aspek apa. Jadi apabila membaca soalan, baca sampai noktah terakhir. Okey. Dan tak mustahil kalau nombor 1 sampai nombor 8 ni akan diberi peruntukan markah 1 markah. Okey. Baik, kemudian yang seterusnya, kalau kita tengok Umayyah, kalau tengok Umayyah pun rasanya tadi pun kita dah jumpa pesat tadi kan. Okey, baik. Jadi di sini kalau kita lihat khalifah yang terkenal Umayyah ni, okay, kita dah tahu dah, kita pernah dengar nama Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik. Okey, kemudian Umar Abdul Aziz. Okey, apa pula bilangan yang ada kat sini? Okey, sebab Ustazah buat selain daripada akronim, kita ada angka, akronim dan angka. Kenapa perlu benda tu? Sebab dengan adanya, kita dah tahu okey, Muawiyah bin Sufyan ada 5 lah, 5 dia punya sumbangan dia. Okey. Jadi kemudian Abdul Malik ni ada 5 dia punya sumbangan dia. Okey, yang ia ada 6. Jadi kalau kita tengok ada 3 5, kata apa triple 5, triple 5 atau ada 6. Okey. Mungkin ada yang kata Abdul tak tahu tahfiz apa yang ni. Okey, yang ini memang penting untuk diketahui bilangan supaya kita tak terkurang. Kalau ada di antara calon-calon yang boleh buat semua jawapan, lagi baik. Macam Ustazah pesan tadi, paling pun sikit pun letaklah 3. Okay? Sebab kita tak tahu tahun ini adakah satu jawapan kita adalah 1 markah. Adakah satu jawapan yang kita tulis 2 markah. Jadi untuk menyelamatkan diri kita daripada terkurang markah, maka digalakkan untuk menjawab lebih. Okey? Baik, dalam tajuk kerajaan Umayyah pun kita ada tentang kegemilangan. Okay, yang tadi ni sumbangan dia dekat sini ni. Kalau kita lihat di sini ada sumbangan dia. Okey, kita akan lihat kegemilangan dia pesat. Okey, sama tadi dengan kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin. Apa dia pesat tu? Kalau kita lihat di sini, apa maksud pesat ialah politik, pendidikan, ekonomi, kemudian sosial, kemudian agama dan ketenteraan. Sebab mana-mana kerajaan, kebanyakan gemilangnya sesebuah kerajaan adalah daripada 6 perkara ini. Okey, dan berlakunya kemerosotan dekat Umayyah adalah SAP atau PS. Okey, apa pula SAP atau PS? Okey, kita akan lihat SAP yang kita tahu di sini dia masih lagi ambil dekat sosial, tapi A kat sini kalau yang ni adalah agama, tapi kat sini adalah akhlak. Okey, akhlak mereka. Okey, agama tidak berlaku kemerosotan. Jangan silap Okey, dan P ini ialah dekat politik. Okey, jadi bermakna pastikanlah kita kalau boleh faham dia punya kata apa, point tu dulu. Dia punya at least akronim ke, point dulu kalau kita dapat, mana kita dah tahu apa yang kita nak cerita. Okey, dan bila kita tengok dekat iktibar, iktibar dia ada 6. Okey, bila iktibar ada 6, kita ambillah cara menjawab tadi, kita hendaklah. Okey, martabat dan hadis. Teruskan. Kita dah tahu bahawa kita dah belajar sebelum ni, apabila kita menjawab dalam bentuk kita hendaklah tu, biasanya kita mesti ada huraian, suka, supaya, untuk, kerana, agar. Okey?
Jadi kita hendaklah mencontohi sifat mulia khalifah. Teruskan lagi sifat itu supaya agar apa kan? Okey, kita hendaklah menjaga hubungan baik rakyat dengan pemimpin. Okey, teruskan lagi lepas tu. Jangan setakat itu saja. Kalau setakat itu sahaja, tidak ada huraian, maka kita akan dapat satu markah sahaja. Okey? Okey, yang bawah-bawah ni pun terulang. Hendaklah menjaga kebajikan, kita hendaklah berjihad, kita hendaklah menolong ke ilmu. Okey, jadi bermakna banyak jawapan di sini, ada 6 jawapan, pilihlah 3 daripadanya ataupun 4 daripadanya. Ataupun kalau rasa ustazah saya dah tak boleh nak tulis dah jawapan, saya ingat contoh sifat mulia dia, okey tulis. Sebab ada calon, kadang-kadang dia akan rasa macam kalau saya tulis saya rasa dosa. Jangan, dekat sini kita belajar. Bila kita belajar, kita tak tahu, kalau kita tahu lebih baiklah. Tapi ini bukan hukum hakam jadi maknanya ini adalah jawapan. Jadi jangan takutlah, selagi ada jawapan yang ada, selagi kita boleh menulis, sila tulis. Dan jangan buangkan jangan kosongkan ruang jawapan. Sayang. Ya? Sebab tu yang nak menanda kertas kamu ni untuk SPM yang adalah yang nama ustazah je. Dia tak ada orang lain dah. Jadi bermakna tolonglah penuhi ruang kosong yang untuk menulis jawapan tu. Jangan hantar kertas yang kosong. Tolonglah sebab sayang. Kita sayang di era rombak ni. Kita harap-harap dengan 4 buah sekolah ni kita akan cuba naikkan gombak 4. Yang tu yang kita nak. Okey, insya-Allah anak-anak boleh mampu boleh buat ya. Okey, yang seterusnya. Kita akan lihat okey, kita terus masuk pula kerajaan Abbasiyah. Ya, kerajaan Abbasiyah ni pula sama juga cerita dia macam kerajaan Umayyah. Okey, dia ada cerita asal penubuhan, siapa pengasas, berapa lama dia memerintah, kerajaan tu dia punya keluasan kerajaan tu sampai mana, okey, bilangan khalifah dia berapa orang, khalifah terkenal dia siapa, yang pertama yang terakhir siapa, pusat pemerintahan sama. Kalau tengok kerajaan-kerajaan ni semua daripada Umayyah sampai Abbasiyah dan sampai kepada Uthmaniyah, dia punya cerita pendahuluan dia adalah sama. Okey. Kemudian kita akan lihat lagi Abbasiyah. Okey, yang ini Uthmaniyah pula. Ya, mana pula dia pergi ya. Okey. Kalau kita tengok di sini, Uthmaniyah. Menarik sebenarnya cerita dia ni. Ya, kalau kita tengok pada zaman Uthmaniyah, dia tak cerita pasal orang kata apa, dia tak panggil dia punya pemerintah dia tu sebagai khalifah. Dia tak panggil, dia menggelar dia punya pemerintah tu adalah sultan. Jadi kita jangan kalau panggil Khalifah Uthman bin Al-Tughul, bukan Jadi kalau pada zaman kerajaan ini, mereka semua digelar sebagai sultan. Okey, baik. Maksudnya kalau ada yang biasa tengok cerita lupa pula tajuk dia tu apa, tapi cerita pasal mungkin nanti yang tengok cerita tentang Uthmaniyah ni. Menarik ya. Memang ada cerita Uthman bin Affan memang ada ya. Okey. Dan sumbangan ni dia masih lagi menceritakan 4 orang, sama dengan yang sebelum ni start daripada KAR tadi, Khulafaur Rasyidin, seterusnya semuanya 4 orang saja dia punya pemimpin yang diceritakan. Okey, dalam tajuk ini kita ada Uthman bin Affan yang mana sumbangan dia ada 3. Okey, siapa yang ni dia, mungkin dia dah tahulah apa cerita-cerita dia. Okey, kemudian kita tengok Murad 1 bin Uthman ada 3 juga sumbangan. Kemudian Al-Fatih kita ada 3 dan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim 1 ni pun ada juga 4 sumbangan yang mereka buat untuk kerajaan mereka lah ya. Dan 4 sebenarnya dia punya sultan dia ada 37 ada 37, tetapi yang menaikkan kerajaan adalah 4 orang. Sama juga dengan Abbasiyah ya. Sama juga dengan Umayyah. Itu antara, jadi kita boleh nampak dah 4 orang je. Mungkin nak masuk dalam silibus ini 4 orang lah ya. Okey, baik. Dan dalam tajuk ini dia dah tak sama dah. Dia dah lain sikit dah Uthmaniyah ni. Sebab Uthmaniyah ni pun baru tahun ini masuk untuk tingkatan 5 kan. Jadi kita gunakan tips sahaja. Okay? Tips untuk kegemilangan kerajaan Uthmaniyah. Sebab yang sebelum ni kita jumpa semua pesat kan. Daripada kerajaan Umayyah, kerajaan Khulafaur Rasyidin sampai kepada kerajaan Abbasiyah, kegemilangan mereka adalah pesat. Okey, PPESAT. Okey, sekarang kita lihat pula dekat kegemilangan kerajaan Uthmaniyah, kita guna tips. Mungkin ada yang tanya apa dia tips ni? Okey, jadi kat sini kita kata tentera. Ini adalah keilmuan. Ini adalah politik dan ini adalah sosial. Okey, ini nanti kita tengok pecahan-pecahan setiap satu lah. Dan kemerosokan dia pula, dia ni pelik sikit nama dia, G Poppet. Jangan baca lain salah bunyi tak nanti. Okey, G ni kalau masih ingat lagi, mungkin dah habis silibus. Dia ada tentang gerakan kemerdekaan, tuntutan kemerdekaan. P adalah politik,
P Po ni adalah politik, P ni adalah P yang kedua ni adalah pendidikan. Bermakna kemerosotan dia berlaku dengan sebab ilmu dia, pendidikan dia, ekonomi dan tentera. Dan kemudian kita tengok pula iktibar dia. Yang lain sebut 6, sampai dekat kerajaan ini dia ada 5 saja iktibar yang boleh kita ambil. Apa antara iktibarnya? Kita pilih pemimpin yang berwibawa. Kita hendaklah meneroka ilmu. Kita hendaklah cinta negara. Saya bagi poin depan je. Lepas tu nanti anak-anak nanti sambunglah. Letaklah kita hendaklah pilih pemimpin yang berwibawa supaya. Letaklah bila sebut iktibar ingat balik yang PIH tu. Ada pendahuluan, ada ispi dan ada huraian. Pilihlah mana-mana yang ada sini sebab kalau ikutkan ada satu dua saja yang sama dengan kerajaan-kerajaan sebelum ni. Yang lain-lainnya mungkin cinta negara tak ada yang tak atas kan. Tak ada tajuk yang sebelum ini. Tolak campur tangan asing pun tak ada. Jadi mana boleh tambahlah. Yang ini semua hampir sama. Baik. Kemudian yang seterusnya, habis untuk yang ini kerana habis. Kita akan pergi kepada tajuk yang satu lagi. Nanti kita akan pecah-pecah lah benda ni dengan susah hati insyaAllah. Kita terus pergi kepada ni sudah habis sekejap. Saya tak sambung benda ni sebab apa nama dia banyak dia punya part-part dia tu. Sekarang kita pergi satu persatu Tadi kita buat cerita-cerita apa benda lah, Jepopot ada, kemudian peskat ada, macam merepek pada kan? Tak apa. Dia jawapan kita merepek tapi jawapan dalam SPM sebenarnya ikhlas. Kita pergi kepada kerajaan Umayyah dulu lah pergi kerajaan Umayyah. Apa ada tak kerajaan Umayyah ni kita tak tahu, tahun ni keluar tajuk apa kami pun tak tahu. Kami pun agak-agak je lah, agak boleh quote yang ni kan. Kerajaan Umayyah. Tadi kita dah belajar kan, kita dah tengok dah apa di antara dia punya ni, asal penubuhan. Kalau boleh ingat nama tu, biar nak ingat sampai dia punya din tu. Kalau rasa salah panjang sangat lah nama dia, tak apalah, ambil lah Umayyah bin Abdul Syams. Kalau boleh habis, lagi baik. Jadi cara yang paling mudah, kita kalau boleh adakan kata kunci di tepi. Mungkin ada yang kata, fakta pun kena ada kata kunci ke? Ya. Termasuklah untuk yang orang kata apa, bahagian tilawah contohnya kan kita ada belajar tajuk apa yang sebelum ni apa tu yang sifat Ar-Raqi, Asyahid dan sebagainya, kita ada kata kunci dia. Kemudian dalam bahagian itu bahagian akidah. Kemudian yang bahagian tilawah kan kita ada tajuk-tajuk sekian. Sebab bila kita minat kata kunci, insya-Allah kita dah tahu dah dia tajuknya cerita dia ni, tajuknya cerita dia ni. Jadi kalau yang macam ni pula, ingatlah kalau dia tanya siapa ataupun asal penubuhan kerajaan, ambil lah. Kalau boleh ingat sampailah Abdul Manak, silakan. Kalau tak, Umayyah bin Abdul Syams. Jangan pergi Umayyah saja. Sebab bila buat Umayyah, nanti tak lengkap. Anak satu dia ni kan? Baik. Kemudian pengasas. Pengasas pun kena habiskan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tiba-tiba calon jawab Muawiyah bin Adi, memang salah lah. Walaupun Muawiyah depan betul. Sebab dia nak orang itu, bukan orang lain lagi. Baik. Kemudian tempoh memerintah 41 hingga 132 Hijrah. Jadi maknanya kalau ikutkan calon kalau nak minat senang je, ingat 41, 132. Ingat macam nombor telefon dah. Nombor telefon kadang-kadang kita pun tak ingat sebab kita ni picit je kan. Kita katakan keluar nama tu dah first call kan. Baik. Jadi keluasan kerajaan kalau boleh ingat AAE. Jadi maknanya dia punya apa ni, dia memerintah tu luas itu Afrika, Asia dan Eropah. Jadi kenapa saya terangkan benda ni, katalah tiba-tiba soalan tu keluar tentang kerajaan Umayyah. Dia tanya tentang sejarah kerajaan Umayyah. Yang penting sekali, anak-anak jangan lupa letak nama pengasas. Sebab macam kita minat tokoh, dia cerita peribadi lah, dia cerita sebagainya, tapi nama tak ada. Kita takut salah satu kewajipan jawapan yang kena ada di dalam kertas exam ialah nama dulu, barulah cerita peribadi ke, tarikh lahir ke, dia punya wafat dia ke. Yang penting nama tu kena ada. Walaupun kat atas tu pun ada, tapi kita letak juga tu sebab jawapan kita biar lebih. Baik, so kita letaklah kat sini Tuan Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik, katalah kalau boleh ni adalah ni
Paling-paling ni dia start pada asal penubuhan, pengasas dan pemerintah kawasan. Okey, kalau boleh adalah. Sebab kemungkinan yang ini kata Ustazah, nak letak boleh tak letak yang ni? Letak je. Itu sebab kita menggalakkan calon untuk jawab lebih. Kata kita pun tak tahu skema dia yang sebenarnya sebab ini kan baru kan. Jadi kita mengharapkan calon tahun ini akan meletak jawapan, tapi janganlah orang kata yang tak ada tu letak. Tapi kalau dia rasa saya ni masih lagi dalam tak ingat lah jawapan kan, masih ragu-ragu tak boleh letak tu. Okay? Tapi janganlah, kalau boleh ingat nama tu penuh, nanti baiklah. Contoh ni, kita start pada kerajaan Umayyah, dia punya kerajaan, dia punya khalifah dia ada 14 orang sahaja. Okay. Kalau yang KR tadi, kita ada 4 orang. Okay, sampai kat dekat ni, kerajaan Umayyah, kita ada 14 orang. So dia tambah 10 lagi. Nanti masuk dekat Abbasiyah, kita ada 37 orang, masuk ke Uthmaniyah, kita ada 37 orang. So ada 2 kerajaan yang mempunyai ramai pemerintah. Okey, khalifah terkenal inilah yang tadi macam kita dah tengok tadi di slide yang lain tu. Okey, Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, rasa macam kalau tak mau hafal yang terpilih tak payahlah. Kalau boleh ingat nama dia lagi baik. Jangan tersilap ya, sebab ada calon dia ingat Abdul Malik bin Marwan tapi dia tulis Abdul Malik bin Marwan tapi dia tulis Al-Walid bin Marwan. Memang salah. Sebab tu bapak dia. Jadi Umar bin Aziz ni memang ramai yang kenal. Dan kehebatan dia pun kita tahu kan. Okey, khalifah yang pertama ni kita dah tahu bahawa Muawiyah bin Abi Sufyan dan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Okey, bila kita jawab ni pastikan kita tahu inilah orang dia. Jangan kita tersilap. Walaupun kita tengok M jugalah kat sini betul. Kita nampak MM kan. Okey, khalifah pertama Muawiyah, khalifah terakhir Marwan. Okey, tapi ingatlah bapak ni satu nama ya. Kenapa saya terangkan macam ni? Sebab kemungkinan macam tadi Ustazah bilang, yang Ustazah maklumkan tadi, kemungkinan ada soalannya satu markah. Okay? Kemungkinan ini satu markah ni. Kemungkinan ini satu markah. Mungkin ini dia tak tanya, tapi mungkin dia tanya yang ni. Sebab tadi dia dah tanya pengasas. Okay? Tak mustahil. Jadi sekarang kita bersedia sahaja. Bagaimanakah bentuk soalan ni? Okay? Dan kalau kita lihat sini, pusat pemerintahan dia di Damsyik, Syria. Okay? Dan Syria. Okay, betul. Jawapannya Damsyik lah. Okay? Baik, sekarang untuk tahun yang kita ni, kita memang tak ada objektif kan. Isi tempat kosong pun tak ada. Semuanya adalah bentuk struktur ataupun kena tulis jawapan, struktur tu ya. Jadi bila kita tak tulis, maka tiadalah jawapan. Itu memang bahayalah ya. Sebab siapa yang nak bagi kita markah kalau kita tak tulis. Jadi kita mengharapkan anak-anak daerah Gombak dapat menjawab dengan cemerlang, dengan fakta-fakta walaupun kita dengar lambat lagi nak exam. Tapi kalau kita hadam dari sekarang, insya-Allah tajuk kerajaan ini kita tak rasa susah. Okay? Jadi insya-Allah kita cuba jangan kata dah give up lah sekarang ni dah tak rasa macam nak belajar. Jangan sebab SPM ni penting untuk masa depan kamu ya. Okey, baik. Sekarang kita tengok ni. Pernah juga soalan, saya pernah jumpa soalan dia tanya mungkin dalam buku tu mungkin yang kata spektrum pun kena baca ke? Okey, spektrum pun digalakkan baca sebab selagi yang ada di dalam teks, silalah. Jangan baca kulit ke kulit je, dalam tak tengok. Daripada kulit depan, hak dalam dan kulit belakang. Jadi bermakna sebab ada yang kata baca kulit yang kulit, okey, dia saja tengok gambar belakang tu, kulit belakang. Okey, baik. Kita tak naklah macam tu kan. Okey, tak mustahil kalau dia nak tanya. Ada 2 tahap. Okay, tahap 1 dan tahap 2. Okay, Damsyik pada ketika itu pemerintah dia digelar khalifah. Tapi bila dah sampai untuk tahap yang kedua, Cordoba. Okay, Cordoba ketika itu dia ada satu lagi gelaran iaitu Amir. Okay, Amir dan khalifah. Okay, mungkin ada yang kata, ya ke nak kena baca je lah. Kita bersedia ya. Kalau tak masuk exam sekalipun, anggap ini sebagai satu penghayatan ataupun sebagai satu pengetahuan. Ya. Okey, baik. Kita terus lagi. Ni dia. Marilah kita tengok cerita pasal Muawiyah ni kan. Muawiyah ni ada kat atas ni K1. Bukan cerita kuning satu K1 khalifah yang pertama. Apa yang dia buat Okey, kita dah nampak Damsyik. Dia jadikan Damsyik kan kalau kita lihat dia cerita dia kan. Okey, kemudian dia telah mewujudkan perkhidmatan pos berkuda. Okey, kemudian dia telah perkenalkan Cak Mohon Rasmi. Okey. Kemudian dia tubuhkan jabatan SU ataupun jabatan cukai ataupun jabatan perkhidmatan awam. Kalaulah calon jawab I don't want ataupun tak kisahlah mana-mana, jangan ada jawapan. Jangan tak tulis. Yang kita risau kalau calon Gombak tak tulis ya. Sebab daerah Gombak ni luas ya. Jadi kita mengharapkanlah
sangat berkenan dengan orang kata apa, kita punya Cik Mak tu, gemuk on top, menarik. InsyaAllah sentiasa top. Ya. Okey, jadi kita ini terpulang kat bawah ni untuk calon-calon kalau dah boleh tangkap Muawiyah bin Abi Sufyan ni, dah dapat dalam syek, Cak Moho, katalah ada kuda pula, post berkuda. Okey, baik. Jadi terpulanglah apa yang nak kita gunakan untuk minat. Khalifah yang pertama Muawiyah, dia buat apa, katalah boleh ingat kita satu dua pun jadi, ya. Jadi jangan langsung apa Muawiyah buat, tak ingat lah. Okey, kalau macam tu memang naya lah. Tapi tulis juga, tolong ingat janji dalam kertas jawapan ada jawapan. Okey, tapi tak maulah janji tulis. Janji tulis tu yang kita takut nanti kualiti jawapan tak kualiti. Okey, jadi ambil lah dan sheetnya apa yang dia punya tu kan. Okey, baik. Kemudian seterusnya. Ni. Kita tengok K5. Tadi K1. Dia punya K5 ni Abdul Malik bin Marwan. Okey, apa yang dia buat? Okey, kita lihat antara yang dia telah laksanakan semasa pemerintahan dia. Kau ada apa? Ni. Kau ada apa? Okey, kita tak mahu dah tulis kau ada apa kan. Tak ada kat sini. Kau ada apa? Okey, kita boleh Q kat sini adalah Batu Sahrah. Yang mana ketika pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, dia telah mengarahkan untuk bina Batu Sahrah di Baitul Maqdis. Okay. Kemudian kita tengok pula kat sini, A ni di mana dia telah jadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi. Mungkin kok ada yang kata ambil bahasa Arab lah. Okey, ambil je lah. Jadi dalam banyak-banyak ni, kau ada apa ni, kau ada apa 1, 2, 3, 4, 5 ni. 5 tu mungkin tak ada lah. Dia takkan kata tulis 5-5. Tapi kalau tulis 5-5 memang hebatlah gomak. Okey, memang hebat sekolah 4-4 ni. Memang terbaik lah. InsyaAllah A+. Okey, jadi mungkin pilihlah 3 daripada dia. Okey, ambil bahasa Arab, bahasa rasmi, Batu Sahrah. Mungkin susah yang ni. Okey, baik. Kita ambil lah. Cetak mata wang. Okey, cetak mata wang Dina. Kita ambil yang tu. Tak ingat sampai Arab teks apa sebagainya. Okey, tak ingat teks Quran tak pun. Cetak mata wang Dina. Cukup. Okey, insyaAllah lah, mudah-mudahan lah sebab tahun ni tahun pertama kan. Okey, tadi cerita pasal PA ni kan, bukan PA sistem. Okey, perkhidmatan pos dan pengangkutan awam. Tak ingat pengangkutan awam, buat pengangkutan pos. Sampai sekarang ni perkhidmatan pos ada. Jadi nak tunjuknya daripada tahun zaman mereka sampai ke sekarang masih ada. Okey, macam bahasa Arab ni memang kita tak jadikan dia sebagai bahasa rasmi. Tapi kita belajar bahasa Arab kan. Kemudian kalau tengok kat sini, ni Dewan Arjun ni, kalau ni tubuh Dewan Arjun untuk urus tentera. Macam sekarang kita ada Kementerian Pertahanan. Jadi bermakna kita ambil yang logik. Sebab Ustazah nak maklum, cara kita nak ingat, kita ambil yang realiti sekarang. Memang mudah. Kalau kita boleh ingat realiti ni, at least kan, okey ada sekarang ni, Abdul Malik Marwan ni rasanya dia boleh ada cerita pasal Arab. Dia Arab ni, bahasa Arab, bahasa rasmi. Okay, kemudian dia cerita lagi macam ada buat post. Benda tu, okey. Kalau boleh ingat benda tu, cara dan bila tajuk macam ni, dia perlu kepada penceritaan. Kawan, ambil dah sikit. Dia kalau perbincangan, jangan lama. Bila lama tu dia cerita lain. Okey, jadi orang ambil ni, okey hari ni kita cerita Maya nak. Okey, ambil lah dalam 15 minit atau 10 minit. Kalau laju lah 10 minit. Kalau tak ambil dah 15 minit, cerita dengan kawan. Okey, aku nak cerita Abdul Malik bin Marwan hari ni. Okey, kau ada apa? Awak mesti tanya. Kau tanya aku ada apa? Okey, jadi kau ada apa tu? Batu Sahrah. Tu Arab, bahasa apa? Kata bahasa rasmi. Kemudian aku Dewan Arjun. Dewan Arjun ni dia buat apa? Okey, dia nak uruskan tentera. Okey, kemudian ni ingat perkhidmatan awam dengan pos. Kata yang macam tu. Okey, kalau A tu pula mungkinlah apa yang mata Wan Dina tadi kan. Jadi bermakna terpulang lah. Dia tadi Arab tadi kan. Jangan silap pula kan, salah pula Ustazah. Okey, jadi kalau cara kita nak mengingat, insyaAllah gunalah. Tapi bukan nak kata anak-anak ataupun cara SPM tahun ni nak kena ikut kau pada ni, kau ada apa tu tak perlulah. Kalau nak ikut silakan. Kalau tak buat sendiri. Okey, untuk mengingat fakta. Okey, kemudian yang seterusnya. K6. K6 ni kita buat baca K9, K9 macam-macam kan. Okey. Walid bin Abdul Malik ni, dia buat apa Okey, dia buat apa ya? Okey, yang ini tengah-tengah ni dia punya tu lah. Baik, bina bangunan masjid wilayah. Masjid wilayah pula pada tahun tu ada ya. Masjid wilayah ni bukanlah masjid wilayah ni. Jadi nak cerita dia nak ada cerita pasal masjid, kemudian dia ada cerita pasal buka wilayah kan. Okey. Baik, Al-Walid bin Abdul Malik ni, dia punya cerita ni memang pada kalau yang seribu selama memang biasa cerita dia ya. Okey, kita tengok kat sini buka wilayah baru. Okey.
Tapi hati-hati anak-anak, apabila membaca soalan, tengok kata tugas. Saya akan ulang banyak kali benda ni. Sebab bila kata tugas kita tak alert, itu yang menyebabkan markah kita selayaknya daerah Gombak, anak-anak 4 sekolah ini bila dapat markah penuh, berada di 4 di tepi kan, ada jawapan tak apa ni, markah kat tepi. Kita tak nak bagi peluang untuk pemirsa untuk pangkah ataupun ada diskaun 2/4, tak mau. Daerah Gombak kita akan dapat 4/4. Tepi tu letaklah 10/10 kita dapat. Okay? InsyaAllah boleh, calon tahun ni mesti boleh. Mesti boleh dapat yang terbaik, insyaAllah. Sebab anak-anak pandemik ni dia ada satu kelainan, keunikan dia boleh buat. InsyaAllah A+. Okay? Baik. Kalau kita lihat di sini buka wilayah baru. Mungkin dia kata wilayah apa ni? Okey. At least kalau tak ingat nama wilayah-wilayah di muka, tulislah membuka wilayah baru. Okey? Daripada tak ada jawapan. Okey? Kalau boleh letak, ambil satu. Ambil satu dia punya nama wilayah tersebut. Okey, dia perbaik dan cantikkan masjid. Cuba tengok. Dua jawapan ini cerita pasal masjid. Okey? Pertama dia cantikkan dulu masjid tu. Kemudian dia tengok agaknya ada duit lebih sikit. Dia bina pula masjid lagi. Dia bina banyak masjid dan banyak bangunan baru. Okey. Jadi kalau boleh ingat masjid ni ada cerita dua. Ada dua cerita dia. Satu, perbaiki dan cantikkan. Yang kedua, dia bina masjid. Okey. Kemudian dia bagi perhatian pada rakyat yang berkeluaran khas. Ni BK kat sini ni. Okey. Okey. Katalah tak ingat lah jawapan ni. Okey, tak apa. Ambil yang lain. Oh, tadi perbaik. Kita jumpa lagi kat sini pun ada. Oh, perbaik jalan raya. Kenapa dia perbaiki jalan raya? Sebab dia nak pergi Hijaz. Jadi mungkin dia kata kalau macam tu saya nak ambil biasa je lah Ustazah. Okey, ambil lah buka wilayah dengan perbaiki dan bina. Dah lah. Okey. Pun dah cukup. 3 pun dah cukup. Sebab dia nak tanya soalan banyak lagi hak lain. Ada tokoh dia nak tanya lagi. Okey. Baik. Kemudian yang seterusnya. Tapi kalau boleh jawab semua, terbaik. Terbaik. GOT. Okey. Baik. Yang seterusnya. K8. K8 ni, Umar Abdul Aziz adalah khalifah yang ke-8. Okey, kita tengok apa yang dia buat dia kecualikan cukai jizyah kepada kafir zimmi. Okey, kemudian dia arahkan pula Syihab Az-Zuhri ni bukukan hadis. Kita selalu dengar yang sebelum ni, pada zaman Sayyidina Abu Bakar, dia kumpulkan hadis, kumpulkan Quran. Tapi bila masuk zaman Umar Abdul Aziz, dia suruh bukukan hadis. Okey. Dia bagi tahu pula siapa orang ni tu, Syihab Az-Zuhri, kau buat kerja ni. Okay? Jadi bermakna, Umar Abdul Aziz ni cerita dia kalau dulu kita dengar sekumpul Quran. Yang ni, sampai ke Umar Abdul Aziz, dia suruh bukukan hadis pula. Dia ada kelainan. Okay? Kemudian, dia ni memikirkan pedagang duk datang. Okay? Jadi maknanya dia sediakan rumah transit. Rumah transit ni macam kita ada apa tu? Bajet hotel ke ataupun R&R ke, katalah macam tu lah. Okay. Jadi dia sediakan rumah transit ni untuk para pedagang yang datang, maka mereka ada tempat untuk berehat. Okay. Ini masa zaman Umar. Okay. Kemudian dia naikkan taraf infrastruktur. Jadi bermakna dia menjaga kebajikan rakyat. Kalau kita tengok di sini, jadi Umar Abdul Aziz sebab dia dah tengok pada zaman itu memang maju, jadi dia naikkanlah taraf infrastruktur untuk rakyat juga, bukan untuk dia. Jadi ini antara yang apa yang dia dah buat pada zaman dia memerintah. Okay. Kemudian asaskan Dewan Penasihat. Apa kerja dia? Untuk nasihat khalifah. Okay, katalah sini susah lah nak ingat. Okey, ambil yang mana-mana. Ambil. Kecuali cukai jizyah. Jangan buat kecualikan cukai zimmi pula jadi cerita lain. Okey? Kita tak apa ambil yang rumah transit ni. Satu infrastruktur. Sebab Ustazah kata zaman Umar Abdul Aziz ni, dia maju kan. Okey? Jadi, soalan dia, kalau tengok dalam modul kinilang, macam itulah rupa dia. Ada struktur. Yang hari ini Ustazah nak menerangkan fakta. Okey? Jangan kata Ustazah hari ni tak boleh menjawab apa ni. Okey, baik. Sebenarnya Ustazah nak sharing fakta. Okay. Cara nak menjawab tu, bentuk soalan dia, nanti yang Ustazah pesan kalau ada modul gemilang, tengoklah kat situ. Tapi jangan, boleh tengok dekat yang muka surat sebelum tu, tapi bentuk soalan yang sebenar, insyaAllah sebenar lah kan. Dekat muka surat 95 tadi tu. Mungkin siapa yang dah buat modul gemilang bahagian belakang tu, dia tahu lah ini lah bentuk format dia. Dia tak banyak. Kalau kita tengok lah kat soalan 4 je ke. Banyak betul nak baca tajuk kan. Kita tak tahu tajuk yang mana, tapi inilah kaedah untuk kita nak pemudah cara untuk mengingat fakta. Okey? Jadi pilihlah mana-mana, tak semestinya. Yang ni jangan pilih, ini dia punya lah. Ini dia punya gabungan jawapan tadi. Dewan Penasihat Jizyah, Arah Syihab Transit Infrastruktur. Pilihlah mana-mana.
Sebab ini semua point. Point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Pilihlah mana-mana. Okey? Yang seterusnya kita lihat. Okey, dah habis dah kat sini. Kita pergi pada yang lain. Ini kerja umumnya. Ini baru part 1. Dia ada part 2. Okey. Kita pergi ke part 2 pula. Okey, sekejap. Part 2 dia kat mana? Ni kot. Ni part 3. Okey, ni part 2. Okey, part 2 dia ni. Apa cerita dia? Mungkin kalau soalan nak keluar mungkin dekat part 1 tu saja. Ya. Okey. Jadi kita lihat di sini apa dia part 2 punya cerita ni. Okey. Raya buat benda tu ya. Okey, Aihila, dia takkan masuklah ni geografi. Tak ada. Okey, kita tengok rupanya part 2 ialah kita pasal kegemilangan. Tak mustahil. Tak mustahil kalau nak keluar. Tapi saya tak berani nak kata, inilah target. Tak, saya tak berani cakap. Yang penting sekarang kita kuasai fakta. Okey? Okay. Kalau tengok, pesat. Tadi macam jumpa tadi perkataan pesat kan? Okey, faktor gemilang daripada kerajaan Khulafa' Rashidin sampai kepada kerajaan Abbasiyah, pesat. Okay. Apa dia pesat tadi? Saya dah pesan, dah ada bagi tahu tadi, iaitu politik. P, politik. P yang kedua, pendidikan. Kalau terjumpalah, katalah terjumpa dalam esok dalam soalan mana-mana, kalau pendidikan tu dia ganti kepada perkataan ilmu, sama jugalah ya. Tapi mungkin kalau dia nak guna pendidikan sebagaimana ada dalam teks, itu memang hak mereka lah ya. Tapi yang penting dia keluar ikut mana sekalipun, Timur Tengah ke Asia Tenggara ke mana ke, jawapan kita ada. Okay? Baik, kemudian dia ada ekonomi. Kemudian dia ada agama dan dia ada tentera. Kalau tengok kat sini lah. Kegemilangan dia ada 6 ni. Sosial pun dia gemilang, politik dia gemilang, pendidikan pun gemilang, ekonomi pun hebat, agama pun hebat, tentera pun hebat. Nah, kita masuk satu-satu, apa benda tu? Kita ambil sikit-sikit lah ya. Okey, kalau sosial, kalau kita tengok kat sini, dia jaga kebajikan rakyat, dia sediakan kebenaran asas, kemudian dia ada hubungan erat antara pemimpin dengan rakyat. Benda yang logik. Benda yang logik tu sebab dia gemilang. Jadi, kita gabungkan kat sini jadi kemuhu. Mungkin kata, dia kemuhu tak begini. Okey, tak apalah. Tak mau ambil nama pelik ni tak apa. Ingat, dia jaga kebajikan rakyat, disediakan kebenaran asas, kemudian dia baik dengan pemimpin dan rakyat baik. Kita guna ayat kita, masa kita menerangkan dengan kawan ke, tapi jangan terangkan dalam dewan perpisahan. Jadi cerita lain pula. Jadi maknanya, sekarang ni kita ambil. Macam mana sosial dia jaga, macam mana dia boleh hebat, okey. Kebajikan rakyat dijaga, dia sediakan kepada asas, kemudian rupanya pemimpin dan rakyat bagus lah. Okey, so ambil lah. Tak nak ambil kemudian tak apa, ambil lah benda lain. Okey, kemudian yang seterusnya. Politik pula. Politik ni tadi nampak perkataan Damsyik, betul tak? Nampak perkataan Damsyik, rupanya kedudukan dia. Kedudukan Damsyik ni strategik. Dia macam Baghdad. Senangnya lah. Dia macam Baghdad. Ataupun macam Melaka lah. Taliban kan? Okey. Kedudukan Damsyik di mana strategik, yang mana mereka jadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahan. Okey, gubernur dia pula pada masa itu yang berwibawa. Okey, kemudian dia berjaya luaskan wilayah. Katalah tak ingat Rom, China, India sebagainya, okey, at least adalah perkataan berjaya luaskan wilayah Islam. Okey, saya guna kat sini sebenarnya graduate driving lesson. Kalau mungkin ada yang siapa yang ada driving lesson jadi sebenarnya cakap putih kat sini, tapi tak apalah, kita guna GDL lah kat sini. Bukan gedek, apa benda tu kan. Okay. So kita ingatlah kat sini ada cerita dalam politik ni, dia ada cerita tentang gubernur. Kemudian kalau gubernur khalifah lah, arti kata lain khalifah lah, kita senang macam tu. Okay, kemudian dia mesti kalau politik confirm Damsyik tu tempat pemerintahan dia tu yang strategik. Okay, kemudian bila dia dah hebat, gubernur dia bagus, confirm lah dia akan luaskan dia punya pemerintahan dia, wilayah dia. Okay. So kita gunalah GDL kat sini. Kalau tak mau ada GDL kita ambil lah. Tapi jangan guna ayat yang pula gondol ke apa kat situ jadi kita ambil lah gubernur apa-apa. Bila mana-mana cerita pasal politik dia mesti ada kaitan dengan khalifah dia. Tapi di sini mereka menggunakan ayat gubernur. Okey. Baik, kemudian yang seterusnya. Pendidikan. Tadi ada P kan. Tadi politik itu P. P yang kedua pendidikan. S kita dah sebut sosial tadi kan. Okey. So pendidikan paling mudah, mula-mula kita nak dapat ilmu bermula daripada masjid, pusat ilmu. Zaman Rasulullah pun tempat pertama kita nak dapat ilmu ialah di masjid. Okey, kemudian diguna istana. Jadi ketika itu dia tak ada nak letak universiti apa semua, tak ada. Istana tu tempat khalifah tu dia jadikan tempat orang nak dapatkan ilmu.
Okey, dan akhir sekali yang cantik lagi kat sini, galakkan khalifah. Ada kaitan lagi dengan khalifah. Bila khalifah memberi galakkan, jadi secara tak langsung ilmu akan berkembang. Kalau tak ada galakkan tu yang susah tu. Jadi bermakna sekarang pusat ilmu galak. Pusat ilmu galak pula. Jadi bunyi ayat dia lain pula jadi ya. Pusat ilmu galak. So PG. Okey, terpulanglah nak guna ayat apa-apa. Yang ni fakta ada. Okey. Jadi bila sebut pendidikan, dia ada masjid, dia ada istana, dia ada khalifah. Kita guna ayat. Okey. Baik, kemudian yang seterusnya. Ekonomi. Pusat tadi kan. E kat kita pergi kat E tu. Kat sini pengurusan Baitul Mal. Okey, BM. Bukan bahasa Melayu tau. Okey, pengurusan Baitul Mal yang cakap. Katalah kita biasanya kehebatan ekonomi kata bagusnya sesebuah kerajaan tu ialah kerana ekonomi dia pun. Ya? So bila pengurusan cekap daripada Baitul Mal, jadi dia masuk yang cantik lah. Dia punya pengurusan tu sana, kutip cukai sini, kutip cukai dan sebagainya. Di samping tu pula, kita ada 2 P kat sini. Pertanian dan perdagangan. Pertanian dan perdagangan yang mereka usahakan itu secara tak langsung dapat dimanfaatkan. Pandai-pandailah bina ayat nanti. Ya? So, Baitul Mal, perdagangan, pertanian, maka kita guna B2P. B2P, bukan B2B ya. B2P. Tak jadi 2P kan. Kalau itu B2P maknanya Baitul Mal dan 2P. Pertanian dan perdagangan. Okey? Yang ni antara fakta ya. Ini kiranya fakta sebenarnya ni. Tapi nanti masa menjawab tu, jawablah elok-elok. Sekali lagi Ustazah ulang, tolong tengok kata tugas. Lepas tu sampai noktah terakhir. Ustazah memang ulang banyak kali ni sebab kenapa ada calon yang sebelum-sebelum ni apabila mereka menjawab, mereka baca soalan tidak habis. Tak sampai noktah. Sebab dia punya happy-nya, dia baca tadi sebelum nak masuk dewan, dia tinggalkan nota dia dalam pasu. Jadi dia pun masuk dewan ataupun bilik peperiksaan. Dia punya happy kata tajuk aku keluar. Okay, tajuk yang aku baca tadi keluar, tapi rupanya dia tak sampai nota terakhir aspek sosial. Dia pergi jawab aspek ekonomi. Habislah. Memang pangkah terus. Itu sebab bila baca, tengok kata tugas, tengok berapa dia nak, 2 ke, 4 ke. Jadi kalau tengok kat sini, contoh yang ada kat muka surat 90 berapa tadi? 90, sekejap ya, saya buka sekejap. 94 tadi ni, kalau kita tengoklah ya. Okay. Jelaskan 2 faktor kemerosotan kerajaan Osmaniyah. Contoh. So dia punya tu ialah jelaskan kata tugas. Berapa dia nak? 2. Mengenai apa? Faktor kemerosotan kerajaan mana? Iaitu kerajaan Osmaniyah. Sebab kita ada 4 kerajaan tapi 3 kerajaan selepas Khulafaur Rasyidin kesemuanya memang ada kemerosotan. Cuba cek. Dalam kerajaan Khulafaur Rasyidin tidak ada kemerosotan. Okay? Yang ada setakat pencapaian dan iktibar sahaja. Sampai yang seterusnya Umayyah, Abbasiyah dan Osmaniyah, dia ada faktor kemerosotan. Okey, jadi pastikan apabila kita baca soalan, tengok dia tanya kerajaan mana. Okey, baik. Ini yang seterusnya. Kat agama ni pula, kita pasal Umar Abdul Aziz. Okey, Umar Abdul Aziz ni ketika itu, masa dia punya pemerintahan, dia menggiatkan aktiviti ilmu. Kita kalau kenal Umar Abdul Aziz ni, kalau dari dulu lah, memang cerita dia daripada sekolah yang kami sekolah dulu pun, memang dia menggiatkan aktiviti ilmu. Memang dia hebat. Okay, dalam pengajian Al-Quran, bukan hadis. Kemudian dia suruh Al-Walid pula, dia kata naik taraf dan bina institusi, silap, minta maaf, ejaan tak habis ni, institusi masjid seperti Masjid Nabawi. So kita guna IM, ilmu dan masjid. Okey, kemudian kita tengok tentera pula, sepakat kat sini, tentera pasal sepakat, benda sepakat ni, memang kena sepakat kan? Okey, tentera kat sini, dia sedang macam ni, bayangkan kita ni tentera lah. Okay, kita ni tentera, kita kena ada disiplin. Macam sekarang, anak-anak semua ada dah berdisiplin. Semangat jihad, ada tak semangat jihad? Ada, kalau tidak takkan nak hadir yang ni. Okay, tahniah, A+. Okay, ia tu biasa Ustazah akan sebut, jangan rasa nak sebut A+, itu memang mainan untuk disebut selalu ya. Okay, pengkalan tentera, bila sebut tentera secara tak langsung, kita dah bayangkan, bila ada tentera mesti ada alat. Bila ada tentera mesti ada strategi. At least 2 dah ada dah. Dah ada 2 dah.
bila lah ada tentera, bila kita kata ada tentera, kalau dia ada kapal, confirm dia ada pengkalan. Kalau tidak, kat mana dia nak letak kapal tu? Itu yang selalu Ustazah main, cara untuk kita nak minat, kita nak adapt benda tu. Bila sebut tentera, Ustazah pernah tanya, ada calon bila sebut tentera, apa yang kamu tahu? Mungkin dia kata, wah ada senapang Ustazah, okey. Kalau zaman-zaman dulu ada senapang ke? Mungkin dia kata kalau dulu sebelumnya ada lending, panah pun ada, apa pun ada, semua bantal letak, pisau ada. Baik. So itu ada alat. Kalau ada kapal, kalau kita nak dekat lautan, kena ada apa? Dia kata kena ada kapal. Kapal yang macam mana? Kena tanya lagi, kapal yang macam mana? Kapal perang lah. Takkan nak kapal tu bisa pergi jalan-jalan tu. So, bila ada kapal, mesti ada pengkalan. Kalau tidak, dia nak berlabuh kat mana? Mana boleh sampai ke darat? Kemudian, bila dah ada macam tu, confirm mesti ada tentera dia. Bila tentera dia, kalau nak berjaya, mesti ada disiplin. Kemudian dia mesti ada semangat. Semangat jihad tu kena ada. Kalau tidak, memang tak jadi lah kan. Dan bila dia ada strategi pula, kita dah tengok saja peperangan ni. Kan ada, kalau sebelum ni kita ada pernah dengar yang Al-Faradis ni, sayap kanan, sayap kiri. Dia tak ada sayap depan, tak ada dia ada qalbu jaysh kat tengah. Itu dipanggil Al-Faradis. So corak strategi peperangan itu mereka ambil daripada Parsi. At least tentera paling mudah kalau nak ingat. Dia memang senang. Ingat dia, sebut dia tentera, bayangkan apa yang ada kat tentera tu. Dia terbayang kita baju tentera Ustazah, baju askar. Tu memanglah susah juga kalau tak pakai baju kan. Baik. Kemudian habis untuk yang ni. Settle untuk part tu. Ada ke nak tanya? Sila-sila. Boleh-boleh kalau nak bertanya. Kita pergi ke part 3. Part 3 sikit je. 3 slide sahaja. Ada masa lagi ke ni? Baru pukul 12:07 minit. Ada setengah jam lagi Ustaz? Mainlah sini. Kita tengok kenapa dia rosak ni Umayyah ni. Tengok tulisan tu pun dah rasa macam rosak dah pula. Baik. So kita guna PAS tadi ataupun SAP. Bila merosot Umayyah, tengok set. Ingat kan markah kita masuk dalam set kan? Tapi bukan markah kita teruk macam tu. Macam merosot tidak. Ataupun nak ambil PAS pun boleh. PAS. Tak payah kan? Janganlah sebut yang politik tu, bukan baik. PAS ataupun set kat sini kita ada macam mana dia boleh jatuh, macam mana dia boleh merosot sebab dari aspek politik. Dari segi akhlak, jangan kata agama. Sebab agama tidak merosot. Yang merosot ni adalah akhlak. Akhlak orang yang mengamalkannya tu. Dan sosial. Kat sini kalau kita tengok. Ni ada kemerosotan dia. Nak masak pun boleh, nak pakai BMW pun boleh. Di mata pula tu dah. BMW di mata. Kan kita tengok politik. Dia boleh merosot sebab dia buat pemerintahan secara monarki. Kemudian adanya berlaku pemberontakan Syiah dan Khawarij. So kita guna kat sini, masak kat sini adalah monarki dan Syiah dan Khawarij. Masak sungguh lah. Kemudian dia nak masak BMW pula tu. Akhlak. Akhlak kat sini, ni paling mudah. Akhlak memang paling mudah. Kalau kita kata sebab pemerintah dia tu memang sangat dalam boros dia tu, moral dia pun tak elok. Jadi mana tu sebab jatuh ni. Macam mana rakyat nak ikut kalau akhlak pemimpin dia teruk. Jadi batu sebab yang bekerja ni adalah orang bukan Islam, orang bukan Arab. Jadi bila dia dah hidup senang, maka dia akan memberi kerja itu kepada orang lain untuk buat. Maka itu sebab mereka boleh jatuh. Orang lain akan naik. Kemudian sosial pula, mereka ni terlalu taksub sangat. Dia taksub lah kabilah dia, bukan dia. Kemudian dia ada sikap diskriminasi khalifah kepada golongan mawali. Maka kita guna di mata kat sini. Diskriminasi. Kalau kita tengok kat sini ada taksub tadi, dia mawali kat sini. Baik. Jadi diskriminasi, mawali, taksub. Ta ni. Jadi bolehlah, kalau rasa tak mau ambil bawah tak apa, tak ada masalah nak. Yang penting poin ni ada. Kalau dia tanya, sekarang ni boleh pegang. Kalau Umayyah merosot SAP ataupun Umayyah merosot PAS. Tapi jangan tersilap, itu bukan agama. Kalau boleh ambil dari yang awal tadi pesat, lepas tu potong. Mana yang bukan yang bukan kegemilangan, potong dia akan menjadi kepada kemerosotan. So kita akan tengok dalam tajuk ini kita akan tengok iktibar. Macam tadi dah
dah diberitahu ya, bila iktibar tu memang Ustazah tak letaklah kat sini, kita hendaklah tu Ustazah tak letaklah. Ustazah nak ambil dia punya fakta sahaja. Macam tadi di awal tadi tu memang dah ada lah ya, Ustazah ada buat contoh sifat mulia khalifah, martabat Quran dan sunnah, jaga hubungan baik antara pemimpin dengan rakyat, jaga kebajikan sama rakan, memiliki sifat jihad yang semangat jihad yang tinggi, cinta negara, usaha tingkatkan ilmu. Yang merah ni adalah yang jawapan yang boleh dikongsi bersama kerajaan lain. Okey. Jadi bermakna kalau boleh ambillah yang biasa-biasa lah. Ambil di sini, jangan ambil yang dua benda tu. Kalau tak ingat juga, okey, ingatlah balik. Cerita Umayyah ni jihad, kemudian ilmu, kemudian kena contohi pemimpin. Okey, ingat macam tu. Okey. Okey. Kemudian sektor yang ini, saya rasa habis yang kat sini. Kemudian kita terus pergi kepada, ada pertanyaan ke Ustaz? Anak-anak? Okey, kita akan pergi ke, ini habis. Okey, kita ke sini tak? Abbasiyah. Okay, lepas habis yang ni Osmaniyah, kemudian kita akan masuk ke Quran ya. Okey, kita terus kepada ini fakta ya. Jadi jangan kata teknik menjawab biasa. Teknik nak menjawab tu sebagaimana yang ada dalam buku tu, cara penulisan mesti ada fakta. Kalau tak ada fakta memang tak ada tulis. Memang tak ada jawapan. Tapi saya ulang banyak kali lagi, saya kata tengok kata tugas, tengok bilangan dia nak, tengok aspek apa yang dia nak, tengok apa yang ditanya. Ya. Apa yang ditanya. Contohnya sejarah kerajaan Abbasiyah. Okey, apa kata tu? Kalau kita lihat di sini kan soalan dia kan, okey, nyatakan sejarah kerajaan Abbasiyah contoh. Okey, bagi tahulah jawapan dia, asal penubuhan dia, sempena nama bapa saudara Rasulullah SAW. Kalau rasa tak ingat nama, tak apalah. Kalau boleh ingat nama, letaklah. Kalau rasa nama tu takut tersangkut dekat bin, tak apalah. So letaklah bapa saudara Rasulullah. Kecuali kalau dia tanya, tulislah nama bapa saudara. Kalau boleh letaklah. Okey, pengasas dia, okey, pastikan betul ni. Abu Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah, panjang kan. Kalau rasa nak ingat triple A, bin M, bin AS, terpulang kalau boleh ingat. Kalau rasa susah lah saya nak ingat. Saya ingat AAA tapi benda ni. Okey, tak apa. Ingat yang ni. Abu Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Okey, dah dapat satu markah. Kalau satu markah, kalau dia buat dua markah, boleh jawab dapat dua markah. Kalau tak boleh jawab, hilang dua markah. Memang sakit. Okey. Tempoh dia menentang 524. Okey, tak payah nak ingat yang ni. Boleh ingat yang ni pun cantik. Sebab kita tak ada pilihan jawapan kan. Kita tak ada ABCD. Okey, A 132 hingga 656. B 130 hingga 650. Kata dalam macam tu tak ada. Sekarang tak ada. Tapi sebenarnya kita tak tahu. Okey, kalau biasanya dia punya ni adalah struktur je lah. Ya. Okey, keluasan kerajaan sama. Afrika, Asia, Eropah. Okey, kemudian 37 orang. Okey, kemudian khalifah terkenal dia 4 orang ni. Okey, kemudian khalifah terawal dia Abu Abbas Abdullah bin Muhammad bin Saffah, sama ni kan pengasas dia. Okey, khalifah terakhir dia Abu Ismail, bapa Ismail lah ya. Kan Abu Ismail Muhammad bin Al-Qasim bin Harun Al-Rashid. Kalau boleh ingat ini, baiklah. Ya, kalau rasa tak ingat tu, tak kata apalah. Dan pusat pemerintahan ialah Baghdad. Yang tadi Damsyik kan. Okay, jadi maknanya kalau kita lihat di sini, ni ialah kata kunci. Kata kunci macam mana kita nak ingat jawapan. Tapi kalau boleh ingat ini sebagai ayat yang penuh cantik. Okey. Baik. Kemudian seterusnya kita tengok asas K1. Tadi kan Abu Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Ustazah pun masa mula pun macam banyaknya. Nama panjangnya. Okey, tapi kena ingat juga. Kalau tidak memang tak ada jawapan tu. Okey, apa yang dia buat? Okey, bila sebut je orang yang mula-mula mengasas, confirm lah katalah kita dah tahu dia lah orang tu yang pertama kat situ. Maka confirm lah dia adalah pengasas kerajaan Abbasiyah. Okey, kemudian yang kedua pula, kita tengok. Pada zaman dia mendapat tu pun, dia macam zaman apa kata Senowaka kan. Masa dia nak dapat tu kan, ada yang tak nak bayar zakat dan sebagainya kan. Dia tak kembalikan balik keamanan. Okey, yang mana dia dah cuba patahkan serangan dari luar iaitu Byzantine dan Parsi. Okey, jadi bermakna di sinilah usaha dia ialah usaha untuk pertama di pengasas, yang kedua usaha dia ialah nak kembalikan keamanan. Okey, di bawah ini adalah penerangan, kembalikan keamanan yang macam mana.
daripada siapa yang buat kerja nak mengganggu keamanan. Okey, BP lah. BP iaitu Byzantine dan Parsi. Okey, kemudian dia nak stabilkan keamanan. Tadi dia nak kembalikan, kan dia nak stabilkan keamanan sebab adanya pemberontakan daripada SK. Ni bukan Siti Khadijah ni. Ni Syiah Khawarij. Okey, jadi bermakna tadi dia nak kembalikan balik. Dia nak patahkan serangan orang yang duduk serang-serang di luar. Ini yang sebelah sini, yang warna biru ni, yang ada kat situ. Yang ni dari luar, yang ni yang ada kat dalam ni. Dia nak stabilkan balik keamanan daripada dua SK yang S dan K ni, patahkan berontakan. Okey. Baik, next ya, kita tengok K2. Apa dibuat K2 ni? Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Mansur. Okey. Kita pilihlah mana yang kita nak kat sini. Okey. Dia tak nak yang macam apa tadi tu, dia letak Damsyik kan. Sekarang dia pindahkan pusat pentadbiran ni ke Baghdad. Abu Ja'far. Abu Ja'far ni memang hebat masa dia perintah. Kemudian dia dah nampak yang apa nama ni, Baghdad ni ada satu, orang kata apa, Abbasiyah ni, Baghdad tu lah ada satu, orang kata, keunikan yang boleh mendatangkan hasil yang banyak lah, yang boleh menjadikan sebuah negara yang hebat. Maka dia pun berfikir-fikir, dia pun bina saliran. Okay? Bila bina saliran dan penayaran, pun yang untuk, orang kata, ekonomi dia. Okey, dia bina Masjid Asy-Syarqiyah, kaitannya agama pula. Kemudian dia bina hospital. Tengok, bina kat sini ada 3. 3 bina kat sini. Okey, bina sistem penairan dan saliran, bina masjid, bina hospital. Pandai dia. Sebab dia rasa dia perlu menjaga kebajikan rakyat. Okay? Dan dia perlu bagi rakyat untuk berusaha, bekerja. Okay? Dia kena bina juga masjid supaya rakyat akan, orang kata, pentingkan agama. Okey. Kemudian dia cuba kukuhkan kekuasaan di Byzantine tadi tu, dan dia naikkan taraf sistem cukai. Kenapa dia naikkan taraf ni? Sebab dia dah hadir dah ni. Sistem penyaluran saliran kan ada kaitan dengan ekonomi. Okey. Jadi ini antaranya, pilihlah mana-mana kalau boleh ambil yang rasa okey. Abdullah, Abu Ja'far Abdullah ni, Abu Ja'far lah dia buat saliran, dia buat masjid, dia bina apa lagi tadi? Hospital, kemudian dia bina sistem. Okay, so ada 3 bina. Ayat macam tu lah, 3B kat sini. Okey, baik. Kemudian source-nya, kita tengok lagi. Harun Rashid dah cerita dia. Harun Rashid ni, dia ni dari segi ilmu. Kat sini, bila lah dia tengok tadi Abu Ja'far tadi buat, so dia kemaskan sistem cukai Islam. Yang mana dia suruh buat kitab yang bernama Al-Faraj untuk percukaian. Okey, kemudian dia upkan lagi. Dia wujudkan jawatan ketua hakim negara. Okay, yang digerakkan Qadi Al-Qubah. Okay. Kemudian dia jadikan Baghdad ni sebagai pusat PIB. Apa dia pusat PIB? Pusat perdagangan, pusat ilmu, pusat budaya. Okay. Kemudian dia bina Baitul Hikmah. Apa tu Baitul Hikmah? Perpustakaan. Sebab dia minat ilmu. Okay. Kemudian dia bina kemudahan awam pula. Tengok, dia kata apa? Dia membuat ini semua adalah untuk rakyat dia. Untuk rakyat dia nak bagi rasa selesa. Kemudian bila semua dah cantik, jadi orang luar boleh datang untuk melabur lah. Okay. Kemudian dia tubuhkan Majlis Al-Manazurah, iaitu pusat pendidikan ilmu. Dia pentingkan ilmu. Okay. Jadi pilih mana-mana yang anak-anak rasa, kalau ustazah kan, kamu kan, ustazah akan pilih apa tau, Baitul Hikmah ni Sekat Negara. Okay. Kemudian ustazah akan ambil yang ni, kemudian ustazah akan ambil yang jawatan ketua hakim tu. Okay. Baik, kemudian yang seterusnya, Abu Ja'far ni pula Al-Ma'mun. Kita panggil dia Al-Ma'mun. Mungkin rasa tadi ada Abu Ja'far juga. Tapi sebenarnya nama dia kat sini, Al-Ma'mun. Sebab dalam buku dia tulis macam ni, kita kena tulis macam ni. Tak lagi kalau kita ubah, tiba-tiba dalam exam, kenapa jawapan lain ni? Okey. Dia ni anak kepada Harun Rashid. Bila bapak dia dah buat perpustakaan, dia giatkan lagi usaha penterjemahan. Kemudian dia buat Baitul Hikmah ni, dijadikan Baitul Hikmah ni sebagai pusat penterjemahan negara. Bila dah ada yang ini, dia giatkan lagi usaha ni. Kemudian dia bina balai cerap pula. Sebab dia minat ilmu, dia macam bapak dia, minat ilmu. Dia bina balai cerap ni sebagai pusat pendidikan ilmu dan akhirnya dia sediakan visual untuk Kerajaan Cemerlang. Nampak? Dia banyak menjurus ke arah keilmuan. Okey, Al-Ma'mun ni. Okey, baik. Kemudian habis kat situ. Okey, so Abbasiyah ni kalau ikutkan Kemusotan dia belum lagi ni lah kot, Kemusotan. Tadi kegemilangan, kegemilangan dah tu belum. Okey, kita tengok kegemilangan. Ni sikit-sikit je ni.
Okey. Kita tengok penyerangan. Ni kita dah tahu tadi cerita, tak ada ulang. Okey, pesat juga. Pesat juga. Sama. Okey, kita tak payah nak ulang lagi. Kita tengok apa dia ni. Okey, dari segi agama, galakkan khalifah disediakan keperluan khas. Kemudian dia ada peranan institusi masjid dan istana. Pendidikan ni dia guna masjid dan istana. Kemudian semangat jihad yang tinggi, dia kuasai bidang ilmu. Okey, dalam bab agama ni lah. Jadi Ustazah guna kat sini geng pagi setinta ataupun nak buat geng pagi empat tak boleh. Okey, geng pagi aku terpulanglah kat anak-anak nak letak apa ni, GPS. Okey, grade purata sekolah pun boleh. Boleh letaklah grade purata sekolah. Okey. Jadi dalam bidang agama ni khalifah main peranan. Okey. Pendidikan pun ada, dia buat dan semangat jihad. Okey, kita terus lagi. Politik pula. Politik ni ada kaitan dengan kebijaksanaan khalifah. Apa yang bijak ni, kalau kita tengok salah satu contoh ni Ja'far Al-Mansur lah, yang mana dijadikan Baghdad sebagai pusat pentadbiran. Kemudian dia hapuskan pemberontakan, iaitu siapa? Syiah dan golongan utara dan selatan. Kata rasa tak ingat, tak apalah, ambil yang ni. Ya. Kestabilan politik, bila politik dah stabil, dia stabilkan politik, akhirnya khalifah boleh majukan negara. Jadi terpulanglah kat sini anak-anak nak guna kebijaksanaan khalifah, menghapuskan pemberontakan, tu politik stabil. Tu terpulang kat anak-anak nak guna apa. Jadi kita nak ingat bila politik confirm ada kaitan dengan khalifah. Khalifah mesti bijak. Okey, kemudian khalifah kena, bila politik pula dia akan hapuskan pemberontakan. Kemudian akhir sekali dalam tajuk ni juga dia akan, bila politik dah stabil maka negara pun boleh maju. Okey, itu politik. Okey, ekonomi pula dia ada kaitan dengan Baghdad tadi. Bila kedudukan Baghdad itu yang strategik, laluan timur dan barat, maka mudah pedagang-pedagang dari luar untuk datang. Okey, selain pada itu juga, dia ada kaitan dengan 3P. Tadi 2P, ini 3P. 2P tadi yang dekat Umayyah, 3P yang dekat Abbasiyah. Okey, dia ada sektor pertanian, industri dan perdagangan. So 3P ini dia akan mendominasi pasaran antara bangsa. Itu yang boleh naik Abbasiyah, ya. Okey, inisiatif khalifah pula. Khalifah ni bila dia dapat ekonomi dia bagus, maka dia ada inisiatif nak bina empangan, kan, air kan, pusat perniagaan dan rumah api. Kenapa kena sediakan rumah api? Untuk kapal-kapal dari luar yang berdagang tu, supaya dia tahu darat dah dekat. Jadi dia nampak rumah api yang ada liplak kampung tu kan. Okey. Kita dah sampai dekat darat lah. Okey. Letak kapal sini, jom kita naik sampai. Pergi ke ke darat. Itu contoh lah. Okey, kemudian pengurusan Baitulmal yang sistematik. Bila sebut ekonomi, dia ada kaitan tau. Kaitan dengan Baitulmal, BM tadi tu. Yang disediakan prasarana dan peluang pekerjaan untuk rakyat. Jadi bila dah negara bagus, dari segi ekonomi, maka peluang pekerjaan tu banyak disediakan. Jadi khalifah BM dia jadikan Baghdad ni 3P. Contohlah ni saja gunalah. Anak-anak boleh buat cara lain lah untuk ekonomi. Kalau paling mudah, kalau saya akan kata, saya akan ambil apa tau? Baghdad dengan 3P. Saya akan ambil tu. Kalau rasa nak tambah sikit, ambil dekat Baitulmal. Sebab Baitulmal memang kaitan rapat dengan ekonomi. Okey. Baik. Kemudian yang seterusnya. Sosial. Okey. Layanan adil. Okey. Di mana khalifah dihapuskan penindasan. Okey. Siapa-siapa kat situ semua bebas amalkan agama. Menyebabkan suasana menjadi harmoni. Masyarakat masing-masing boleh buat agama masing-masing kan. Okey. Orang Islam, orang bukan Islam seperti orang Parsi, dia dah mula memegang jawatan dalam pentadbiran seperti Perdana Menteri. Di sinilah mulanya, kalau nak tahu. Mulanya negara ini berjatuh. Apabila mereka memberi peluang kepada orang yang bukan Arab. Silap ni. Kalau dalam buku memang orang bukan Islam. Tapi kalau yang kita faham sebenarnya cerita dia adalah orang bukan Arab. Tapi tak apa, kita ikut sajalah dulu apa yang ada dalam teks tu. Jadi kat sini kalau kita lihat apa yang boleh kita ambil, yang sosial, jawatan adil bebas. Okey. Ataupun terpulanglah nak buat apa ayat kat situ. Dia sebut di sosial, dia ada kaitan dengan tidak berlaku, dia hapuskan penindasan, boleh amalkan agama secara orang kata masing-masing style. Kemudian orang Arab atau Muslim Islam ni dia, tapi sebenarnya ikutkan ayat sini adalah orang bukan Arab lah ya. Tapi kami ikut apa yang dalam buku. Sebab kalau bukan Islam, mana boleh jadi Perdana Menteri kan? Kat negara Islam. Okay. Kalau orang bukan Arab, dia. Jadi sebabnya orang Parsi ni kita panggil dia dulu ialah orang bukan Arab. Tapi dia Islam lah. Ya. Okey. Kemudian yang seterusnya, ketenteraan. Ni sabda pula ya. Sabda. Okey. Strategi peperangan yang mantap.
Masih lagi Al-Qaradis. Ingat lagi tak? Dekat kerajaan Umayyah kita ada Al-Qaradis. Okay? Jadi strategi peperangan yang mana mereka mengikut strategi adaptasi dari Parsi untuk Al-Qaradis, kemudian peralatan yang canggih, antaranya seperti manjanik, jababa dan barut. Okay? Kemudian dia punya ni adalah perhatian, perhatian pemimpin tu dijaga kebajikan tentera ni, gaji ke, bonus ke dibagi, dengan dasar kita nak terbuka pada orang ke Arab sebagai Turki dan Parsi. Tengok kat sini betul tak ni? Dia buat ini bukan Arab, Turki dan Parsi. Okey, TP. So pilih, bila sebut tentera macam Ustazah kata tadi, cuba bayangkan apa yang ada pada tentera tersebut. Okey. Strategi, alat, khalifah dia, pemimpin dia, okey. Tapi yang ni dia dah lain sikit kan, dasar kedudukan. Dia dah bagi kepada orang bukan Arab untuk memegang, untuk masuk ke dalam tentera tersebut. Kalau dulu orang Arab sahaja, ini orang bukan Arab pun dibuka juga. Okey, pendidikan. Di sini kalau kita tengok aktiviti penterjemahan bahasa asing berbahasa Arab. Kemudian adanya perkembangan pelbagai ilmu. Disebabkan bila ada perkembangan ini, maka ramailah lahir sarjana, orang-orang hebat. Okey, pendidikan ni juga ialah kerana khalifah yang menggalakkan khalifah seperti Al-Ma'mun yang mana dia bagi disuap pada pelajar yang cemerlang. Kemudian mereka menyediakan institusi pendidikan, PPIM. Mungkin ada yang kata PPIM ni bukan putih Islam ke? Okey, kan kita ada PPIM tu, contohnya pusat pengajian, kemudian kita ada air tu istana, tu masjid. Jadi itu antaranya lah. Mereka menyediakan kemudahan tersebut. Jadi kat sini bolehlah kita guna institusi khalifah terjemah ilmu. Terpulang. Yang ni mungkin untuk sekarang kalau nak tengok ni, ya Allah banyak sangat lah nak tulis apa ni. Okey, tak apa. Pelan-pelan dulu. Sebab ini kita nak beritahu fakta-fakta yang perlu calon tahu. Okey? Baik. Kemudian yang seterusnya. Okey, habis kat sini. Kita akan pergi yang terakhir untuk kerajaan Abbasiyah. Okey. Dia merosot ni kenapa? Macam mana dia boleh merosot? Dia dah gemilang tadi kan? Dia dah bagus. Tiba dia jatuh pula. Pasal apa? Okey. Dia merosot sebab aspek sosial. AP ni. Okay. Sosial ni abai dengan berlakunya pemberontakan. Kebajikan rakyat terabai. Siapa yang abai? Khalifah. Okay. Siapa yang abai? Sekali lagi saya kata khalifah. Bila dia abaikan kebajikan rakyat, tahu je lah. Rakyat akan buat apa kan? Okay. Berlaku pula pemberontakan SK ni. SK ni tadi apa? Syiah dan Khawarij. Okay. So inilah menyebabkan salah satunya yang boleh jatuh. Okay. Kemudian kita tengok lagi, berlakunya campur tangan pula. Okey, politik ni CRW ataupun pro, terpulanglah kamu nak guna apa. Okey, kita tengok campur tangan rebut wilayah. Campur tangan ni, campur tangan Turki dan Parsi. Tadi kan kita dah buka tadi kan, dasar keterbukaan tadi. Okey, masuklah. Dasarlah. Kenapa kita ambil Allah kan? Okey, baik. Rebut kuasa khalifah. Siapa yang duk kerja rebut-rebut ni? Tu, antara adik-beradik diorang tu berebut nak jadi khalifah. Okay. Kemudian perpecahan wilayah. Masing-masing mereka nak berkuasa sendiri. So wilayah ni keluar. Jadi maksudnya bila dah perpecahan wilayah menyebabkan negara itu dah tak kuat. Okay. So dari aspek politik. Okay. Ekonomi. Tadi kita dah tahu 3P tadi kan. Ekonomi. Api kat sini. Okay. Rusuhan dan pemberontakan secara tak langsung dia akan merosotkan pertanian. Okay. Jadi untunglah kalau berlaku rusuhan dan pemberontakan, macam mana ekonomi nak jalan kan? Jadi maka berlakulah kemerosotan. Okay. Kemudian kita tengok sejam ada kat sini ketenteraan. Okay, kita guna sejam. Apa dia? Sejam ni ialah pemerintah diri lemah. Okay. Yang kenapa? Sebab dia ada serangan daripada Jarjaya dan Armenia. Okey, kemudian kita tengok ni dia ada serangan pula daripada Mongol. Jadi kat sini kita boleh ambil lah serangan. Okay, kita ada serangan SE, Jarjaya, Armenia, Mongol. Okay, jadi ada 3. Kita ambil Jarjaya, Armenia, Mongol yang mana dia mendapat serangan daripada ketiga-tiganya. Okay, jadi nampaklah bila dah macam tu lemahlah dia orang sebab dia kena serang. Okey. Kemudian kita tengok iktibar yang kita ambil. Kita kena mula dengan kita hendaklah. Kita tengok jawapan yang pertama. Yang tadi pun rasanya calon dah nampak dah. Yang ni pun calon dah nampak dah. Jawapan yang sama. Okay, jawapan yang sama dengan sebelum ni.
Yang ni pun calon dah nampak dah cinta negara. So jawapan boleh dipinjam. Mana-mana kerajaan yang keluar, jawapan boleh pinjam. Okay? Yang ni tolka ilmu pun boleh pinjam. Kita dah jumpa tadi, hendaklah kita mencari ilmu, hendaklah kita membuat penyelidikan ilmu, hendaklah kita menerokai ilmu. Okay? Keerap perpaduan ni tak apalah, bubuh je lah kalau boleh ingat. Ya? Okay, letak je, tulis je. Okay, habis untuk kat situ. Boleh terus lagi Ustaz? 12.30 dah. Boleh terus lagi Ustaz? Ya, kita ikut jadual 12.30. Masa Tanya dah? Jackie lah. Kalau Banyak tak lagi saya, ke? Ustaz saya lompat ke calon pula. Ke tokoh tokoh sikit je. Okey, boleh. Boleh minta maaf. Okey. Panjang pula cerita hari ni. Extra sampai kita extra 10 minit lagi lah. Boleh. Boleh. Saya masuk ke Okey. tokoh ya. Okey. Baik. Okey, kita pergi ke tokoh. Okey, mari kita tengok tokoh. Tokoh memang kita tak boleh lari lah. Cuma kita tak tahu tokoh yang mana yang akan keluar. Okey, kita tengok ya. Dalam tingkatan 4 dan 5, kita ada 4 tokoh mazhab dan 3 tokoh tingkatan 5. Okey, kita terus lagi. Dalam jawapan mudah yang kita nak ingat sekarang ni adalah tentang sifat pribadi. Okey, dalam sebab soalan kadang-kadang dia akan tanya sifat pribadi, dia akan tanya sumbangan, dia akan tanya kesan sumbangan dan dia akan tanya iktibar. Okey, jadi inilah antara jawapan-jawapan yang boleh dipinjam dengan mana-mana tokoh. Okey, jadi kalau berkaitan dengan mazhab lah kita ambil. Kalau berkaitan dengan tokoh yang tingkatan 5 tu, kita ambil yang mana-mana yang kita rasa boleh lah. Ya? Okey, baik. Jadi kat sini biasanya yang jawapan-jawapan macam ni jawapan yang suka, biasa tokoh dia memang suka tuntut ilmu. Okey, kemudian kebanyakan tokoh akan menghasilkan karya. Kalau tajuk mazhab yang 4 orang mazhab tadi tu, 4 orang Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagainya, memang mereka adalah pengasas mazhab. Itu adalah dia punya semangat. Kemudian melahirkan murid terkenal, memang mereka akan melahirkan murid yang terkenal kalau macam mazhab ni. Okey, kesan dia contohnya kalau mazhab tadi tu karya dia akan jadi rujukan dan mazhab dia akan diamalkan oleh kebanyakan negara lah, banyak negara-negara yang mengamalkannya lah ya. Okey, iktibar yang boleh kita ambil contohi sebar ilmu dan amal. Senang je kalau nak ingat tajuk tokoh ni. Okey, kemudian kalau kita lihat di sini, paling mudah anak-anak kalau nak menghafal, ingat nama sebenar, nama mereka yang sebenar ni. Kemudian ingat dia punya yang ujung ni sekali. ETR ni, easy to remember ni, 80 150, 93 179, 150 204, 164 241. Yang ini ni kalau boleh ingat nama ni dah, nama-nama ni dah dapat 1 markah. Kemudian ingat dua ni, dia dapat 3 markah dah. Okay? Sebab kalau dia tanya bagi data tokoh lah dapat yang ini, so dapatlah 3 markah dekat situ. Okay? Baik, kemudian seterusnya tingkatan 5 pun begitu juga. Ingat nama mereka, nama penuh mereka tu ingat. Jangan kalau dia tanya siapa nama sebenar Salahuddin Al-Ayyubi, okey, ingatlah Yusuf bin Ayyub bin Syazi. Okey, bila sampai kepada nama-nama mereka kita dah boleh ingat, maka ingatlah yang ETR ni 532589, 1323, 1368, 1916, 1999. Okey. Jadi mana cara tu dapatlah 3 markah. Okey. Baik, kemudian yang seterusnya ni, kalau kita lihat karya yang mereka keluarkan, nama-nama kitab ni Tek Akbar, Al-Faraqid, Al-Muwatta, ini calon boleh ingat, pastikan jangan tersilap Al-Mutawwaq ya. Okey, Al-Um, Al-Risalah, Al-Musnad, tengok ni nama-nama imam ni, inilah hasil karya mereka. Okey, baik. Kemudian kalau kita tengok lagi sini, ni nama tokoh hasil karya. Kalau kita tengok Hasan Al-Banna, anak-anak biasa menghafal Al-Surat, ingatlah Hasan Al-Banna Al-Maksurat. Okay. Ataupun nama kitab lain dia Muzakirat Dakwah ataupun Risalah Ta'lim. Okay. Kemudian Ahmad bin Ibrahim pula Undang-Undang Kode Islam, Family in Law. Kalau rasa macam panjang sangat, ambillah yang pendek je ataupun yang pendek je Okay. Ni Ahmad bin Ibrahim dia punya kitab lah. Okay. Kemudian kita tengok pula sumber rujukan. Kan dalam buku ada kan, dia tak tulis sumber rujukan, tapi kita beranggapan bahawa apabila dia nak mengasaskan mazhab, 4 orang mereka ni dia ada ni dia akan ada fatwa para sahabat, qiyas, istisnan, ijma', kemudian amalan penduduk Madinah. Okey, kalau tengok kat sini semua kan ada warna-warna yang sama. Ada warna yang sama, ni sama. Jadi bermakna mereka ni dalam mereka nak membuat nak mengasaskan mazhab, mereka akan membuat rujukan lah kat situ. Okey. Kalau tengok kat sini senang ni. Okey. Buat 4 ni, kemudian cuba tengok warnakan yang berbeza. Okey, tengok sini fatwa sahabat. Ahmad pun ada fatwa sahabat. Qiyas semua ada. Semua ada qiyas. Okey, 4 ni kan. Okey, sampai dekat ni istisnan tak ada. Jadi maknanya berbeza. Okey. Jadi
So kita menggunakan kifu, kaf, ki dan kif. Ini terpulang anak-anak. Sebab apa kita nak tahu apa yang mereka jadikan nak mengasaskan masak menggunakan sumber rujukan yang lain. Okey. Baik, kemudian yang seterusnya kita tengok murid yang terkenal. Tak mustahil kalau dia nak tanya sebab kita pun tak tahu bentuk soalan dia nak tanya macam mana Contohnya kalau Abu Hanifah, inilah anak murid dia yang terkenal. Okey. Imam Malik, inilah anak murid yang terkenal. Mungkin akan tengok, Imam Syafi'i, sini yang terkenal. Dia lah tu. Itulah orangnya. Okey, inilah orang dia. Kemudian Ahmad bin Hanbal, kat sini. Rupanya Ahmad bin Hanbal ni murid dari Imam Syafi'i. Okey. Jadi maknanya dia ada kaitan sikit-sikit benda inilah orang-orangnya Dan kenapa Hasan al-Banna saja yang dikeluarkan nama yang maksudnya dikeluarkan untuk yang kata murid yang masyhur, sebab yang dulu lagi dia tak ada murid. Sebab dalam buku tu dia tak ada. So saja mengeluarkan Hasan al-Banna ni inilah nama murid dia yang terkenal. Kalau rasa tak ingat Hasan al-Habibi ni semua ni, ambillah Syekh Qutb dengan Syekh Qadawi. Anak-anak biasa dengar nama dua ni kan. Jadi ingatlah ni murid kepada Hasan al-Banna, dua orang ni. Okay, yang ni pun samalah. Cuma takut kita tak boleh nak hafal dulu ni tak ingat. Ambil lah dia yang sebelah dia tu. Okey, baik. Kemudian seterusnya peribadi. Ni senang saja. Cuba tengok. Peribadi dia, tengok warna. Tengok warna ni, Abu Hanifah sampai Ahmad ni, yang hijau ni kebanyakan ada kaitan dengan ilmu. Abu Hanifah memiliki ilmu. Malik pun, Imam Malik cinta ilmu. Dia pun dia korban hati pun sebab ilmu. Tidak. Kemudian dia musafir jauh pun nak cari ilmu. Imam Ahmad pun nak untuk ilmu. So empat ni cerita dia ialah pasal untuk ilmu. Okay. Kemudian dekat Abu Hanifah dia ikut ibadat. Ahmad, itu ni 1 dan 4 ikut ibadat. Bukanlah dia orang tak ikut ibadat dengan salah bawah ni ada ikut ibadat. Okay. Kemudian yang lain tu kena tahulah pemurah ke, yang ni penyayang, ni pemurah sama. Dia tak terkenal pangkat. Okay, jadi maknanya boleh tengoklah kelainan dan sama dia mereka persamaan dengan mereka yang mana yang kelainan tu memang banyak tapi persamaan tu pun ada. Itu pun boleh dijadikan sebagai jawapan yang mudah. Okey, kemudian kalau tengok sini akhlak mereka ni kalau tengok tiga ni DHP. Pernah tengok kan ketupan DHP kat tepi jalan warna oranye kuning tu kan? DHP Jadi B tu ialah berani pertahankan agama, hormat para ulama dan prihatin pada kebajikan rakyat. So kita guna DHP. Hasan al-Banna ni akhlak dia Mazhab ambil marigold. Pernah tengok kan susu marigold yang dekat TV tu? Dia muliakan orang warak, dia gigih berdakwah, dia lapang dada. So lapang dada ni LD kat sini. Jika ada perbezaan dia rasa lapang dada lah, dia tak ada nak kata, aku nak menang tak. Jadi bermakna dia cuba berlapang dada dengan untuk pendapat yang berbeza. Okay? Jadi Ahmad Ibrahim pula saya guna sikar kat sini sebab dia suka sebat ilmu, kemudian dia adil dalam kes perbicaraan, tak dia kata nak sebelah dan sebagainya. So ini adalah ketinggian akhlak untuk 3 orang dalam tajuk tokoh tingkatan 5. Okey. Baik, kemudian yang seterusnya sekejap last. Okey, Salahuddin sekejap. Yang tadi ni. Ni dia. Yang ini kat bawah ni ada tapi tak nampak ni. Hukum dan sekejap. Ini tak nampak kat bawah ni. Okey. Kalau tengok kat sini kita ada pentadbiran tentera. Ini sumbangan dia sumbangan Salahuddin. Dia dalam ketenteraan, dia bebaskan Baitul Maqdis dari tentera Salib. Dia kembalikan semula pegangan Al-Sunnah Jamaah dan dia ubah Dewan Islam itu jadi hospital dan dia buat gedung ubatan nak gradekan ubat. Cara kita nak minat tu senang Okey. Dia ada kat sini home salah satunya, dia hasilkan karya maksud tadi. Kemudian dia tubuhkan Ikhwanul Muslimin dan anak murid dia kita ambil seorang je, Syekh Qutb. Okey, home salah satunya home. Yang ni tip rasanya tentera, ilmu dan pentadbiran Tentera, ilmu dan pentadbiran. Okey, yang sini pula last sekali ialah Huk. Tak nampak kat bawah ni, Huk. Hasilkan karya, ambillah salah satu nama kitab dia ataupun karya dia. Dia merupakan ahli panel pengasas pada kuliah undang-undang. Kemudian dia juga adalah hakim kepada Mahkamah Rayuan dan hakim kepada Mahkamah Syariah. Okay, jadi saya guna HUK. HUK itu menghasilkan karya, undang-undang dan kehakiman. Okay. Jadi rasa sekadar itu saja. Berakhirlah kita untuk Negeri Islam terikhlas dan kita doakan tu anak-anak di dalam daerah Gombak ni untuk 4 buah sekolah ini akan mencapai keputusan yang cemerlang insya-Allah. Dan mudah-mudahan lah dengan usaha yang gigih insya-Allah anak-anak akan diberi kemudahan untuk menjawab. So saya rasa setakat itu sahaja.
Dari Ustaz, saya kembalikan dulu kepada Ustaz Syarul Nizam. Okey, jazakillah khairul jazak. Terima kasih, syukran jazilan ya Ustazah atas penerangan dan penjelasan yang bagi saya cukup padu, cukup mantap, dan semoga kita semua, terutamanya anak-anak, dapat mengambil istifadah, mengambil faedah daripada ceramah itu tadi, dan moga semuanya dapat A+. Amin ya rabbal alamin. Dan pengumuman kepada anak-anak dan peserta semua, link kehadiran akan dimuat naik di ruangan chat, dan anda boleh mengisinya sama ada menggunakan email MOE ataupun email peribadi dan keadaan ini boleh diisi dan akan ditutup jam 1:30 tengah hari atau 1:30 petang nanti. So bolehlah kamu semua. Okey, siapa angkat tangan tadi? Silakan. Ada yang angkat tangan tak tadi? Okey, saya kira tidak ada soalan di sini dan insya-Allah kita tangguhkan majlis dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Majlis memohon ampunan maaf sekiranya terdapat kelemahan dan kekurangan kesalahan dalam melaksanakan program ini. Aqulu qawli hadza astaghfirul azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.